ini adalah topik yang pertama iaitu cholelithiasis dan juga cholecystitis. Okey, cholelithiasis ni dia ada berkaitan dengan cholecystitis. Okey, bila berlaku kesumbatan ni dia akan menyebabkan cholecystitis. Kalau titis pun kita boleh imagine kan disebabkan infection, inflammation dan juga infection. Macam yang topik diverticulitis ataupun appendicitis. Appendicitis pun sama juga kalau tengok disebabkan kesumbatan blok dalam pada appendix tu dia akan menyebabkan inflame dan juga menyebabkan appendicitis iaitu berlakunya infection oleh bakteria. Boleh? Clear kat situ? Boleh Okey, ni kita tengok ni contoh gambaran. Ni gambar real lah ni saya ambil dalam Google tu. Kita boleh tengok. Ini memang yang boleh berlaku. Dia ada pelbagai saiz kita tengok. Pelbagai saiz, pelbagai bentuk dan kita tengok bukannya ada satu ataupun dua biji sahaja, dia boleh ada banyak dan boleh memenuhi dalam gallbladder tu. Boleh? Clear kat situ? Okey. Okey, siapa yang rasa tak nak fokus tu nanti tengok balik, tanya saya ataupun tanya kawan-kawan Okey. Okey, ini adalah objektif kita hari ini untuk cholelithiasis dan juga cholecystitis. Okey, kita tengok balik, kita refresh balik sikit anatomy of the gallbladder. Kat sini, kat mana gallbladder kita, kunci empedu kita ada kat sini. Okey, dia memang berdekatan dengan liver kita dan juga berdekatan dengan pancreas kita kat sini. Ini adalah ni duodenum ni. Kat sinilah duodenum tu. Pasal hormon yang cytokinin tu akan direndeskan lah apabila makan dicernakan di sini. Kat sini. Okey. Boleh Okey, cholecystitis. Okey, cholecystitis ni okey, saya start dengan cholecystitis dulu. Lepas tu baru kita tengok pada cholelithiasis. Sebabnya cholecystitis ni disebabkan oleh cholelithiasis lah ataupun penyumbatan ataupun kesekatan dalam gallbladder tu. Okey, cholecystitis ni dalam gallbladder ni dia boleh menyebabkan pain, tenderness ataupun rigidity of the upright abdomen. Lepas tu dia boleh radiate. Radiate ni maksudnya boleh merebak pada external area dekat right shoulder. Kalau you all ingat lagi yang health assessment, yang topik mula-mula kita belajar, kan dia ada macam kalau sakit kat right shoulder ni, kemungkinan dia ada masalah apa? Ada beberapa kan yang kita boleh suspect lah. Ada patient, mungkin ada masalah liver ke, gallbladder ke, tu macam itulah lebih kurang. Okay? Lepas tu dia boleh associated with nausea, loya, rasa muntah dan juga acute inflammation lah dan tanda-tanda yang inflammation. Ini adalah tanda-tanda yang kita boleh tengok lah tanpa komplain daripada patient. Okey, lepas tu ini adalah disebabkan cholecystitis ini disebabkan impingement of the gallbladder. Maksudnya yang kumpulan cecair dalam gallbladder tu, batu empedu dalam gallbladder tu, dia boleh develop sepatutnya boleh menyebabkan gallbladder ni dipenuhi dengan prudent fluid. Prudent fluid ni adalah macam cecair atau macam pus dan cecair daripada yang infection tu. Kita kuman tu. Okay. Dan gallbladder ni, stone ni, kita tahu macam tadi, dia boleh menyebabkan obstruct, halangan kesekatan bile outflow. Pada untuk baik apa ni, cairan keluar, baik empedu ni, cairan empedu ni untuk keluar. Rembesan. Rembesan empedu untuk keluar. Okey. Lepas tu kita tengok, bila dah tersumbat, tersekat, gallbladder ni dia menyebabkan blood vessel, salur-salur darah kat dalam gallbladder ni akan compress, pressure, tekanan dan juga akan menyebabkan gangguan vascular supply ataupun peredaran darah pada gallbladder ni pun akan terganggu juga. Seterusnya akan menyebabkan gangrene pada gallbladder ni dan juga perforation juga boleh terjadi juga. Okey, jadi bakteria ni dimainkan peranan yang penting untuk dalam acute cholecystitis ni. Tentunya secondary infection of bile with Escherichia coli ataupun Klebsiella species. Okay. Clear ke setakat tu? Boleh? Tak apa ke saya campurlah bahasa Melayu cakap? Boleh ke? Faham ke kalau saya explain bahasa Melayu, saya mix bahasa Melayu, okey, faham ke? Boleh Puan. Faham Puan. Boleh? Okey. Faham tak apa saya ingatkan. Saya takut penggunaan bahasa saya bila saya cuba nak translate bagi you all faham. Takut bahasa saya jadi pelik. Dia untuk orang luar ataupun orang Kelantan mungkin okey lah. Tapi orang luar tu, apa dia apa sebut. Okey. Kalau apa-apa beritahu saya. Okey, ini kita tengok kat sini. Okey, cholecystitis, kita tengok inflammation of the gallbladder.
Kita nampak sini gallstone kat dalam ni. Ini gallbladder kita, gallstone kat sini. Okay, ni pun nampak ada kat sini juga gallstone tu, kat dahan-dahan ni ataupun kat ductus ni. Nampak kat sini pun boleh juga sebenarnya ada gallstone tu. Tak semestinya dalam gallbladder sahaja. Boleh ya, imagine ya. Ni nampak. Ni normal gallbladder sepatutnya macam ni lah. Clear, comel. Comel ke? Orang kata-kata comel lah. Maksudnya normal. Okay? Okay, tak ada masalah kan? Yang ini inflame gallbladder. Gallstone dengan swollen mucosa. Nampak ni? Berlaku swollen mucosa. Okay, boleh ya? Okey. Nampak sini dia kata baldak ni block lah. Berlaku kesekatan. Okay. Ni pun sama juga gambar kita tengok cholecystitis ni. Kat sini. Ini kalau untuk nampak gambar mungkin lebih jelas lagi lah. Nampak ni. Ni yang duodenum. Lepas tu nampak ada gallstone kat sini. Ni gallbladder kita. Ni pun sama juga. Nampak ni gallstone. Boleh ada kat sini juga. Kat dalam gallbladder ni ada, kat sini pun boleh ada juga. Dan juga kat ranting-ranting juga pun boleh ada juga. Okey. Tu faham dah kan? Okey. Dah selesai dah cholecystitis, kita tengok cholelithiasis pula. Okey, cholelithiasis ni ataupun gallbladder stone ni, dia adalah calculi ataupun gallstone. Okey, usually form in the yang terbentuk dalam gallbladder. Daripada solid constituents ni of bile. Maksudnya juzuk pepejal daripada bile tu, daripada benda tu lah, dan boleh terbentuk ni gallstone ni, dan dia ada pelbagai saiz, bentuk dan komposisi dia. Batu empedu ni, macam saya explain tadi. Okey, dia jarang berlaku pada kanak-kanak. Kakak ni pun biasanya ataupun golongan remaja yang adult, biasanya dia risiko ni sangat tinggi, akan semakin tinggi pada umur 40 tahun dan ke atas. Dia kata macam tu. Biasanya orang yang berumur ataupun golongan dewasa. Lepas tu dia kata boleh juga berlaku pada umur 70 tahun ataupun 80 tahun pun boleh juga berlaku masalah ni, insiden ni. Boleh. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. Ni cholelithiasis. Cholelithiasis ni sama macam yang saya explain tadi dalam Potemkin Head PKM tu. Kita tengok kat sini, apa ni? Gallstone ni, calculi ni due to high cholesterol ataupun too much bilirubin ataupun tak cukup bile salt. Kita tengok kat sini. Ni yang gallbladder full of stones. Ini just saya nak share lah. Kalau bahasa Greek tu, kata kol ni maksudnya bile. Kalau lead ni maksudnya stone. Okay, yang biasanya terdiri daripada, bahan utama terdiri daripada kolesterol lah. Dan yang ni pun sama juga. Dia adalah sama macam saya explain tadi, presence of stone, maksudnya kehadiran stone dalam gallbladder tu. Dia akan menyebabkan cholelithiasis dan seterusnya cholecystitis. Ini yang kalau cholangitis ataupun choledocholitis ni, dia adalah kalau macam kat ranting-ranting tu. Nanti kita tengok lepas ni, kat sini. Ini contoh. Jadi banyak. Kalau kat dalam gallbladder ni, cholelithiasis untuk just you all tahulah. Tapi kadang-kadang ada masalah ni. Kalau kat waktu gigi, saya pernah tengok kes-kes patient yang macam ni. Kadang-kadang dia bukannya diagnosis dengan cholelithiasis, tapi dengan ni, diagnosis macam choledocholitis ke. Semua ni bergantung di mana kesekatan ataupun masalah itu berlaku. Kalau dalam gallbladder ni, cholelithiasis lah. Kalau cholangitis ni, ni kat sini pula. Sini pula. Ni cholangitis ni. Dia bergantung. Diagnosis tu bergantung pada di mana kesekatan dan juga masalah itu berlaku. Okay. Tapi ni just untuk you all tambahan lah. Tapi kalau sebut nanti kalau jumpa kat awak, you ada idea. Okay. Ini cholelithiasis sama juga macam gambar tadi. Nampak ni cystic duct, common bile duct, gallstone ni kita sumbat. Ini gallbladder. Sama macam tadi. Okey, risk factor dia yang ini memang saya ambil direct daripada saya banyak. Kalau yang saya punya ni memang saya banyak ambil direct daripada buku medicine kita lah, buku medical surgical kita. Jadi kalau untuk topik ni kalau awak tak buku medicine pun tak apa. Tengok je PowerPoint saya ni. Okey, risk factor dia dari segi obesity, lepas tu wanita, contohnya yang banyak multiple pregnancy, lepas tu perubahan berat badan yang kerap, frequent changes in weight, lepas tu rapid weight loss, lepas tu ada yang pengambilan treatment dengan high dose estrogen, contohnya dalam kes prostate cancer, ataupun low dose estrogen therapy pun sama juga, ataupun iliac dissection of disease, ataupun cystic fibrosis dan juga diabetes mellitus. Ni kalau risk factor ni, kalau ditanya biasanya untuk 2 markah, biasa dia akan minta 4 contohnya. Jadi awak ingatlah mana-mana 4 yang awak rasa mudah untuk ingat lah. Risk factor dia.
Okay, patofisiologi sama yang macam saya dah lebih kurang saya dah explain tadi, disebabkan oleh decrease ataupun penurunan bile acid synthesis akan menyebabkan increased cholesterol synthesis in the liver. Lepas tu menyebabkan supersaturation bile with cholesterol, lepas tu menyebabkan formation of precipitates. Lepas tu akan menyebabkan gallstone iaitu cholelithiasis dan juga inflammatory change akan menyebabkan cholelithiasis akan menyebabkan cholecystitis. Ya? Okey, itu berkaitan dia. Patofisiologi saya tak pernah tanya lah exam apakah patofisiologi bagi cholelithiasis. Saya tak pernah tanya pasal patofisiologi lah. Tapi awak tahu ada gambaran atau idea kenapa benda itu berlaku? Oh, it's okay. Okay dah. Ya? Yang penting macam risk factor, clinical manifestation. Okay, ini clinical manifestation dia adalah epigastric pain, feeling of fullness, rasa penuh, lepas tu abdominal distension, lepas tu pain in the right upper quadrant of abdomen, lepas tu constant pain, restless in all position. Masa rasa ni masa gelisah disebabkan sakit lah. Kan? Bila kita sakit mana ada kita relax ataupun tenang kan. Bila kita sakit atau rasa gelisah, pusing kanan tak kena, pusing kiri tak kena, duduk tak kena, nak jalan tak kena, nak gerak sana tak kena. Macam itulah ibarat kita rasa gelisah dan restless kan. Okay. Lepasnya distress may follow a meal height. Maksudnya distress ni rasa tak selesa tu akan lebih teruk. Okay, lebih rasa tak selesa bila contohnya pengambilan makanan yang jenis fried ataupun yang bergoreng ataupun makanan jenis berlemak dan kolesterol yang tinggi. Lebih rasa tak selesa lah. Lepasnya bila recolic ni radic radic ni akan merebak kepada to the back ataupun right shoulder several lah. Beberapa jam tu akan pergi sampai ke belakang dan juga atas bahu. Selepas beberapa jam pengambilan makanan yang berlemak ataupun bergoreng. Apa yang nak kata? Ya saya? Apa dia? Kalau makan banyak seafood tu boleh tak macam jadi benda ni? Ni kalau yang saya faham ni kalau makan bergoreng macam yang hamburger ataupun yang fries tu. Yang makan macam santan-santan yang berlemak-lemak tu. Lebih pada tu Kavita. Yang setahu saya pembacaan lah. Tapi tak apa, saya akan check balik nanti ya Kavita. Okay. Sebab seafood ni biasa dia uric acid kan. Tapi yang ni kalau saya baca ataupun yang saya tengok sekarang ni macam yang berlemak lah. Macam yang kan sekarang kan banyak yang macam KFC kan sekarang kan. Lepas tu yang masakan santan, lepas tu yang goreng-goreng semua tu yang minyak banyak tu kan. Buat tengok kalau macam ayam masak merah tu buat tengok kan. Sambal tu sikit tapi minyak tu dekat atas tu minyak sahaja kan contoh lah macam tu. Ataupun fries. Fries pun sama juga bergoreng dan juga dia sangat tinggi lemak dan juga kolesterol lah. Okey. Okey, kalau gallstone ni kadang-kadang kalau permulaan tu dia memang jadi okey, thank you Kavita. Okey, maybe silent. Kadang-kadang dia tak ada pusing kat awal, tak ada pun rasa sakit lah. Mungkin rasa tak selesa dia pada sistem gastrointestinal lah. Ada lagi, okey, clinical manifestation dia juga boleh menyebabkan jaundice. Yang ini disebabkan oleh jaundice ni disebabkan oleh obstruction of the flow of bile into the duodenum. Okey, menyebabkan yellow color skin pada mucous membrane. Dan juga dapat menyebabkan itching of the skin. Lepas tu akan juga ada perubahan pada urine dan juga stool color. Ini ada explanation saya letak kat sini lah. Dia kata the excretion of the bile pigments ni by the kidney give the urine a very dark color. Lepas tu deficit juga akan menyebabkan no longer color with bile pigments are grayish like putty and usually described as clay color. Yang ni ada member saya pun sama juga. Warna memang member saya ada juga masalah ni, cholelithiasis ni. Memang urine dia macam warna Coca-Cola. Memang nak kata macam warna Coca-Cola lah, macam memang warna gelap sangat urine dia. Ini memang member saya pernah alami lah benda ni. Urine dia memang warna macam ni. Lepas tu bila buat investigation tu masuk ward tu memang diagnosis dia adalah cholelithiasis lah. Lepas tu dia ambil treatment. Lepas tu juga boleh menyebabkan vitamin deficiency lah. Ini disebabkan obstruction ni, menyebabkan obstruction of penyerapan fat soluble vitamin A, D, E dan K juga akan mengalami masalah. Sebab lemak pun penting juga pada badan kita sebenarnya ya. Bukan tak penting, tapi kalau berlebihan tu tak bagus lah ataupun tak sesuai untuk kita lah, tak bagus lah, tak elok untuk badan kita. Okey, ni just saya tak gambar lah. Ini kalau positif marker signs ni kita akan ask patient untuk tarik nafas. Okey, exhale, lepas tunya exhale lembut nafas. Lepas tu kita akan letak dekat sini lah tangan dekat pasal margin ni. Pastinya kita tengoklah patient untuk tarik nafas inspire. Kata patient akan bila sakit kita lepas tu patient akan rasa sakit.
Tak sini juga lah, mata sains sama juga. Tak tahu lah. Ni salah satu physical examination yang kita kata. Banyak lagi investigation akan dilakukan. Ini salah satu physical examination lah yang common akan dilakukan lah pada patient. Tapi ni biasa kelas sama kita tak buat kan. Tapi you ada idea lah. Ini biasa doktor lah akan buat physical examination ni. Ni contoh saja dah letak. Nampak ni. Ni gallstone ni kat dalam ni. Dia akan irritate gallbladder wall ni. Nampak ni. Pastinya dia akan menyebabkan gallstone akan menyebabkan blocking. Pastu kita nampak lah kat sini. Dia akan complain sakit epigastric pain. Ini epigastric pain ni dekat sini ni. Dia akan complain sakit. Okey, yang ini assessment dengan diagnostic findings ni. Okey, ada pelbagai test, ujian darah dan beberapa ujian prosedur akan dilakukan pada patient. Contoh kalau blood investigation ni, contohnya macam WBC, LFT, serum lipase and amylase. Lepas tu ni mungkin kalau dia ambil ni untuk sahkanlah diagnosis patient mungkin patient alami acute pancreatitis ke, ataupun blood investigation yang lain, serum liver enzymes ataupun prothrombin level. Seterusnya abdominal X-ray contohnya. Abdominal X-ray contohnya. Okey, ni kita tengok kat sini. Kalau abdominal X-ray ni kita nampak kat sini. Apa ni? Gallstone shown within the gallbladder cavity. Letak kat sini. Kadang-kadang boleh juga tak nampak, kadang-kadang nampak kat sini kata ada juga yang boleh tak nampak. Kalau boleh nampak lah Tapi tak mustahil juga kalau buat X-ray ni mungkin tak nampak pun tak mustahil juga lah. Tapi ni nampaklah kat sini ni. Okey, ni standard lah. Ultrasound pun sama juga boleh nampak kat sini ni. Ni gallstone dia kat dalam ni. Ni balik ultrasound. Ni kita punya gallbladder. Ini gallstone kat sini. Ini balik ultrasound. Pun boleh nampak juga. Ni saya nak baca lah. Siapa-siapa yang tahu lebih deep, boleh baca. Saya letak sahaja nota ni. Kok ada nak tahu kan? Bolehlah tengok ya. Ni ultrasound common kita tahu kan. Yang prosedur yang kita letak. Yang tahu dah ada idea ultrasound tu macam mana okey saya tak nak explain macam mana ultrasound tapi ada ada idea lah imaging bila ultrasound tu macam mana okey tapi inilah yang kita akan tengok kat monitor ataupun screen tu okey ada lagi juga ini radionuclide imaging for cholecystitis mana nak cholecytographic scientigraphic. Ni pun sama juga macam scan juga. Ini dia kata sangat berguna untuk diagnose of acute cholecystitis. Sama juga. Untuk tengok stone tu kat mana. Nampak juga. Clear juga. Okey. Okey, lagi apa lagi test yang biasa dilakukan? Okey, ini pun sama juga. Cholecystography pun sama juga. Dia masih lebih kurang macam ultrasound jugalah. Perbezaan alat atau mesin yang digunakan tu. Nampak kat sini juga. Kadang-kadang ada juga pasien yang kena ambil samping, kena minum ke untuk tengok pun ada juga Juga macam contrast agent lah kita kata. Bila minum tu bawa X-ray ke bawa ultrasound untuk tengok. Kita nampak lah kat sini. Ni saya nampak clear lah kat sini. Gallstone patient ni. Penuh ni kat sini ni. Ni dia boleh nampak dengan jelas kat sini. Okey. Okey, ada juga yang endoscopic retrograde iaitu cholangiopyretography ataupun ERCP. ERCP ni saya letak dia punya explanation. Okey, yang ini adalah scope. Yang nampak tak kalau ingat lagi yang saya pernah tunjuk topik hari tu yang health assessment tu. Dalam health assessment tu banyak prosedur saya tunjukkan kan. Sebab itu dah saya beritahu awal yang itu saya tunjukkan prosedur itu semua sebab yang semua nanti akan berkaitan dengan disease yang kita akan gunakan. Jadi kalau untuk disease siapa yang dapat disease yang boleh ambil, kata ada student tanya, puan boleh tak nak ambil nota puan ataupun yang ni, boleh saya benarkan je, boleh je nak ambil. Ni tak ada masalah. Untuk perkongsian ilmu, boleh je you nak ambil yang nota saya tu, you nak gunakan, boleh, tak ada masalah. Tu you letakkan dalam presentation you on, boleh, tak ada masalah. Okey, ni kita tengok sini. Yang ni adalah ERCP ni adalah yang ni scope dimasukkan ikut oral. Lepas tu ni dia akan pergi kat sini kat dua denum ni, nampak kat sini dulu dia akan tengok ni kostum ni. Sini. Boleh dah? Sekejap. Okey, sorry Okey, nampak kat sini
Kita tengok sini. Itu adalah ERCP lah. Ni bukan buat dalam ward ya. Biasanya akan buat dekat makmal endoscopy. Prosedur ni. Dia tak buat dalam ward. Ya. Okay. Lepas tu dia akan tengoklah kat mana sekatan tu, kesumbat tu dia akan tengok kat mana. Ya. Ni pun sama juga ERCP. Nampak ni endoskop dimasukkan melalui mulut. Lepas tu akan terus balik ni apa ni, pharynx, lepas tu esophagus dan terusnya itu ke duodenum. Lepas tu kita tengok kat sini. Gambarnya pun sama juga ketika ni. Dia akan masuk dah ini, kita tengoklah sumbat tu kat mana. Okey. Okay, seterusnya, okey, yang untuk nursing implication ERCP ni, okey, prosedur ni memang memerlukan kooperatif ataupun kerjasama daripada pasien. Kena minta kebenaran dan kerjasama daripada pasien. Sebab skop ni kita nak masukkan dalam mulut pasien kan. Sebabnya kita tak nak ada sebarang damage ataupun kerosakan pada gastrointestinal tract structure ataupun struktur dalam JIT tract tu. Okey, termasuklah biliary tree. Dan ada kerosakan nanti kita nak bantu pasien tapi tadi harm pasien pula. Okey. Lepas tu before the procedure, sebelum prosedur kita kena explain, ini standard lah, kita kena dapatkan consent, kena explain pada pasien apa prosedur nak buat, lepas tu apa tujuan dia. Ini kita kena bantu juga dalam explanation ni. Doktor akan explain betul tapi kita akan bantu juga dalam masa beri penerangan ni. Kadang-kadang bila doktor explain pasien dengan reaktif dia angguk. Tapi bila doktor pergi, ada tanya kita balik. Percayalah, kadang-kadang pasien lebih percaya pada kita lagi kadang-kadang. Bukan kadang-kadang dah selalulah. Mostly lah pasien akan percaya pada kita lagi pada doktor kadang-kadang. Okey. Lepas tu sebagai nurse, kita kena observe closely for signs of respiratory and central nervous system, depression, hypotension, ataupun oversedation ke, ataupun ada vomiting lah. Kalau misalnya vomiting, kita boleh bagi juga glucagon. Ini sekarang ni dalam ward tak adalah. Kita kata kot patient hypo sebenarnya. Okey. Lepas tu during ERCP ni juga, okey, kita sebagai nurse, ini yang nurse bukan dalam ward ya. Ini nurse yang dekat yang endoscopic room tu lah. Tapi bila kita ambil patient pun sama juga, kita kena monitor juga, kena observe closely juga water sign patient. Kena monitor juga. Sebabnya bila masa kat sana kan patient dapat sedation, lepas tu skop dimasukkan. Jadi kena observe juga walaupun dalam ward. Penting juga. Okey. Ini adalah untuk monitor intravenous squeeze, also administer medication, lepas tu position the patient lah. Okay. Ni after the procedure ni, kena sebagai nurse kita kena monitor keadaan patient, condition patient, lepas tu kena observe vital sign, lepas tu kena monitor lah causes of perforation ataupun infection. Kena monitor ni sangat-sangat penting. Lepas tu kena tengoklah monitor patient dari segi side effect dia of any medication received during the procedure lah. Kita tengoklah kalau ada side effect. Okay. Lepas tu kena tengok juga for return of the gag and cough reflex. Maksudnya patient ada gag reflex tak, boleh menelan tak, boleh batuk tak, ada datang ada tak balik Kena tengoklah. Sebabnya kan kalau masa prosedur kan kita kat sana kan gunakan local anesthetic kan. Jadi waktu kita kena monitor patient. Okey dah, boleh clear ke setakat ni? Boleh ya? Boleh? Okey, thank you Kavita. Okey Alia Christina. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi assessment ataupun diagnostic finding yang boleh dilakukan. Okey, yang ni kita tak buat lah ya, prosedur ni bukan kita yang prescribe. Okey, esok kita nak buat ERCP ataupun esok kita nak buat apa kata therapeutic, bukan kita ini adalah doktor. Doktor akan decide lah prosedur apa yang hendak dilakukan pada patient lah. Tapi at least you ada idea lah, kalau sebut benda-benda ni semua, at least you ada idea dan you boleh rujuk balik nota saya nanti kalau dalam ward nanti. Okey. Yang perkataan transpetic cholangiography ni, dia adalah melibatkan of the injection of dye. Maksudnya dia directly into the biliary tract. Dia macam tusukkan lah, kita kata perkataan ni maksud ada macam tusukkan ataupun cucuk kita kata. Dia direct tu biliary tract. Okey, ni adalah dia punya dia punya explanation. Kalau you nak tengok, kita tunjuk gambar. Ini contohnya. Okay. Sini apa ni? Ni yang
needle inserted ni. Apa ni? Tunjuk ke sini. Lepas tu dia akan, needle ni dia akan inject contrast media into the bile ducts. Nak tengok masalah apa kat sini. Ada kesumbatan ke, kesekatan ke, inflammation ke apa, sebarang masalah. Kita boleh tengok kat sini. Lepas tu kita akan nampak dalam, kalau buat dalam bawah radiologi pula, kita akan nampak lah. Kat sini. Apa masalah dia. Ini adalah dinamakan percutaneous suspected cholangiography. Kalau ingat percutaneous ni ingat tusukan atau tembus ataupun cucuk. Lepas tu guna needle. Itulah. Okay? Kalau nak faham yang percutaneous suspected cholangiography ni. Okey. Okey, dari segi medical management, ni tadi adalah assessment dengan diagnostic finding yang beberapa assessment yang boleh dilakukan. Okey, seterusnya kita tengok medical management. Okey, medical management ni ada juga pemberian ubatan UDCA ni. Ursodeoxycholic acid. Ini adalah untuk dissolve, untuk larutkan, untuk hancurkan yang stone tu. Itulah tujuan dia. Ni juga, ubat ni juga bertindak juga sebagai inhibit the synthesis and secretion of cholesterol. Jadi seterusnya dia akan untuk mengelakkan pembentukan batu ataupun stone yang baru juga. Jadi sama juga apa ni, can reduce in size small, kan? Boleh kita nak hilangkan, pecahkan yang batu tu, kan? Jadi kita nak elakkan juga pembentukan stone yang baru. Ni ada jugalah explanation dia. Biasanya apa ni, terapi ni mungkin dalam 6 hingga 12 bulan dikata, ngambil masa untuk yang selesaikan masalah ni. Lepas tu bergantung juga pada berat badan patient. Tapi yang ini doktor lah akan prescribe lah. Doktor akan kita just administer lah. Berdasarkan daripada doktor prescription. Okey. Okey. Ada lagi juga. Okey. Ada juga yang non-surgical removal of gallstones ni. Ini dengan cara sama juga, dengan cara apa ni, masukkan macam catheter tu, atau masukkan yang T-tube tu, T-tube dengan masukkan catheter, lepas tu dia akan masukkan tube untuk keluarkan stone tu, untuk remove stone tu. Ini pun sama juga cara. Dia apa-apa pun sebenarnya dia nak settlekan, dia nak keluarkan ataupun hancurkan yang stone kat dalam sini ni. Itu adalah fungsi utama dia, tujuan utama dia. Ni sama juga. Pelbagai cara. Dia macam-macam cara ada sebenarnya. Kalau tengok kat sini, nampak ni dia masukkan T-tube. Dia letakkan ni T-tube nama je sebab bentuk T. Kalau you perasan, catheter ni, tube ni macam bentuk T. Okey, dia akan masukkan T-tube ni. Okey. Untuk remove stone tu, kalau boleh remove lah dengan cara ni. Ataupun ada juga kata remove of stone ni dengan basket. Dengan raga. Apa dengan basket, bakul. Raga, jaring. Macam itulah ibarat dia. Kalau boleh ambil, dia akan cuba keluarkan lah melalui T-tube ni. Melalui T-tube. Masukkan T-tube ni, dia akan cuba keluarkan dengan basket ni. Okey. Ni pun sama juga dengan prosedur ni, prosedur dengan ERCP. Okey, dia masukkan skop tadi, ikut mulut, lepas tu lalu 2 dena, lepas tu ni skop. Ni pun sama juga, dia akan cuba keluarkan lah ni stone ni. Lepas tu yang ni pun sama juga cara dia. Yang ini sphincter of Oddi ni, okey, yang ini adalah dia masukkan skop juga. Lepas tu dia akan, kalau misalnya laluan tu sempit ataupun tak boleh nak lalu, dia akan enlarge the opening of sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi dekat sini. Kalau sempit, yang ini dia akan macam besarkan. Macam ni, dia akan besarkan. Ni macam ada blade kat situ lah. Besarkan untuk supaya tube tu ataupun skop tu boleh masuk untuk keluarkan stone ni. Dia semua prosedur ni adalah untuk keluarkan stone tu. Ni ada gambar A, B, C, D, E dan F. Pelbagai cara untuk keluarkan stone tu. Ini ada explanation dia lah kalau you nak tahu. Kalau baca tu you nampak lah. Tapi ni yang secara ringkas ada explain tadi tu. Ni saya tak baca lah, saya skip kan. Kalau siapa nak tahu lebih detail, boleh saya letakkan. Siapa nak tahu. Okey.
Lepas tu ada juga lagi cara lain iaitu medical management, iaitu ESWL. Yang ni pun mungkin common juga, ESWL ni. Okey, ESWL dia untuk nama penuh dia adalah extracorporeal shock wave lithotripsy. Yang ini adalah dia bagi macam gelombang. Gelombang untuk tujuan dia adalah untuk pecahkan stone tu. Gallstone tu. Dalam batu karang, dalam masalah renal sistem pun ada juga prosedur ESWL ni. Ada siapa-siapa tak pernah hantar patient pergi ESWL dekat yang belakang Dewan Bedah tu? Dalam patient yang stone pun dalam masalah renal pun ada juga. Pun boleh juga. Yang ni untuk yang gallbladder stone pun diguna juga cara ESWL. Okey, nampak sini. After the stones are gradually broken up, maksudnya apabila stone sudah broken up, pecah, dia kata the stone fragments pass from the gallbladder, boleh lalu keluar daripada gallbladder ataupun boleh juga remove by endoscopy. Pun ada juga macam tu. Maksudnya kadang-kadang mungkin kena pecahkan dulu stone tu, kalau boleh keluar cara biasa, pass from the gallbladder, boleh keluar lah. Ataupun mungkin kena remove by endoscopy. Yang saya IRC tadi, contoh ni. Ni ada gambar kat sini, cuba tengoklah. Yang extracorporeal shock wave lithotripsy ni, ESWL. Kita tengok kat sini. Gelombang ni, gallbladder ni, lepas tu ada stone kat sini, lepas tu dia bagi atas sampel. Cara gelombang. Okey. Sini nampak Faham ke? Boleh ke ESWL ni? Nampak clear Boleh Ada masalah ke? Setakat ni okey ke? Okey, Mimi kata okey, Syabita kata okey. Okey, Nasuha kata okey. Okey. Ni kalau you tak pernah ingat pun, at least kalau ni you tengok balik lah. Kalau tapi ESWL common sebenarnya. Okey, ada satu juga intracorporeal lithotripsy. Yang ni lebih kurang sama macam ESWL juga, tapi diguna laser pulse teknologi. Sama juga macam yang ESWL tadi. Kita nampak tengok kat sini. Intracorporeal lithotripsy. Bergantung pada mesin dan alat yang digunakan. Sama juga tujuan dia untuk broken the stone tu juga. Okey. Boleh Okey, untuk surgical management. Okey, surgical management ni. Okey, dia kata kat sini surgical treatment of gallbladder disease ni and gallstone is carried out to relieve persistent symptom untuk kurangkan atau untuk bantu kurangkan simptom yang dialami oleh patient lah. Maksudnya untuk remove the cause of biliary colic ataupun untuk treat juga, untuk rawat juga acute ataupun cholecystitis. Ini adalah tujuan surgical management dia. Tapi ada juga setengah surgery ni tak boleh dilakukan bergantung pada keadaan dan juga simptom-simptom yang ada pada patient. Okey, kadang-kadang mungkin kena gunakan cara yang medical management dulu, lepas tu bila simptom patient dah okey, keadaan patient dah stable, barulah boleh dilakukan surgery. Ini bergantung pada keadaan patient lah. Okay. Ada juga yang kadang-kadang emergency pun ada, bergantung pada patient condition dan keperluan lah pesakit. Okey, dalam surgical management ni ada beberapa, contohnya pre-operative measure, laparoscopic cholecystectomy, mini cholecystectomy, choledostomy, surgical cholecystostomy dan percutaneous cholecystostomy. Ni nama memang macam ni lah. Memang macam ni. Okey, saya explain sikit dan surgical management ni apa dia. Tapi ni you tengok balik boleh, tak perlu hafal. Yang penting nanti nursing management Yang penting nursing management. Tapi kalau siapa nak tengok balik, boleh tengok balik lah, baca balik. At least you faham dan ada idea. Okey. Dari segi pre-operative measure ni standard, kita buat cari X-ray, lepas tu ECG, tengok liver function test. Ni semua adalah pre-operative measure lah. Lepas tu ni kalau misalnya patient perlukan vitamin K, mungkin kita sebagai nurse akan berilah bergantung pada prothrombin level. Okey. Lepas tu kalau perlukan blood component therapy ke blood transfusion sebelum surgery ke, masukkan transfuse lah. Okey. Lepas tu ni nutritional required semua. Keperluan nutrisi juga perlu diambil kira jugalah. Okey, contohnya macam ni. Okay, if the nutrition status is suboptimal, it may be necessary to provide intravenous glucose. Macam kena bagi IVG, contohnya pada patient. Okay.
Sebab nutritional ni pun sangat penting sebagai suplemen suplemen ni macam untuk dari segi bekalan untuk nanti penyembuhan luka, ya. Lepas tu untuk elakkan dan untuk bantu juga dari segi prevent liver damage juga. Okay. Lepas tu ni preparation for gallbladder surgery is like that. Dia preparation dia sama macam operation yang lain jugalah, ya. Any upper abdominal laparotomy ataupun laparoscopy. Okey. Jadinya ingat arahan, explanation penerangan memang kena bagi pada patient sebelum surgery dilakukan. Ya. Lepas tu kita kena tekankan juga dari segi deep breathing juga. Pun sama juga. Waktu saya kata kalau you tengok topik-topik yang mana-mana topik pun, kalau ditanya pasal nursing management pre-operative contohnya. Jadinya kalau you all jawab, kalau you all boleh ingat 4-5 tu macam mana sebenarnya you all boleh jawab dari segi nursing management kita. Yang penting adalah consent, lepas tu IV fluid, nutritional, lepas tu dari segi anxiety ke, dari segi pain ke, dari segi breathing exercise ke, itu adalah common yang pre-operative yang kita kena management sebagai staff nurse. Jadi you all jawab mana-mana pun sebenarnya tak menjadi kesalahan selagi logik dengan keperluan ataupun yang kehendak yang soalan tu. Kalau pre-operative tu bagilah macam-macam boleh bagi. Basically pre ni walaupun tak dalam slide ataupun PowerPoint. Okey, pneumonia dengan atelectasis ni juga possible juga post-operative complication. Jadinya pentinglah. Jadinya kita nak avoid benda ni daripada berlaku. Sebab itu pentingnya deep breathing exercise dan juga frequent turning. Sebab kita nak elakkan pneumonia dan juga atelectasis. Atelectasis ni macam lung collapse lah. Ya? Dia ajarkan atelectasis. Dia dalam sistem respiratory, ya. Okey. Sangat penting. Okey, untuk elakkan post-operative complication. Okey. Lepas tu kena bagi tahu juga patient. Okey, kena bagi tahu patient, kena explain juga kepada patient. Kemungkinan lepas surgery ni akan ada drainage tube. Tube. Ataupun mungkin kena masukkan tube ke contohnya. Kena bagi tahu lah pada patient. Kadang-kadang juga ada juga nasogastric tube ni dimasukkan sebelum operation. Bergantunglah. Ataupun during operation ke, post operation ke, itu bergantung pada keadaan patient. Boleh ya? Okey. Okey, yang ini laparoscopic cholecystectomy. Okey, laparoscopic cholecystectomy ni dia adalah macam yang appendicitis juga. Kalau ingat lagi laparoscopic appendectomy. Sama. Cuma kalau laparoscopic appendectomy kita buat pada appendix. Kalau untuk laparoscopic cholecystectomy ni kita buat pada gallbladder lah. Boleh jangan tertukar. Kalau laparoscopic appendectomy pada appendix, masalah appendix, appendicitis. Kalau laparoscopic cholecystectomy ni adalah gambaran prosedur sama tapi pada gallbladder yang ada masalah. Boleh ini sama juga. Nampak ni dia surgical ni. Ni laparoscopic cholecystectomy ni nampaklah sama macam yang laparoscopic appendectomy lah. Pak Latan menggunakan dia ada masuk ni lah trocar kat sini, trocar kat sini. Satu untuk buat prosedur, satu untuk tengok kamera. Sama juga. Okey, boleh ya? Boleh clear? Okey. Boleh. Ini sama juga. Ini endoscopic spirometrectomy. Sama juga ni. Spirometrectomy ni. Sama juga skop dimasukkan juga ni kat sini. Okey. Kalau kat sini dia kata ERCP with spirometrectomy ni dia kata may be performed to explore the duct before laparoscopy. Kadang-kadang mungkin dia akan buat ERCP ni dengan spirometrectomy ni sebelum laparoscopy ni dilakukan. Suluh dulu, tengok dulu keadaan tu, lepas tu baru dia buat yang laparoscopy ni. ERCP ni memang sangat-sangat common untuk cholelithiasis ataupun cholecystitis. Kalau dalam ward nanti awak tengok ERCP ni, doktor order. Dia ada form dia. Sangat common kat hospital dengan patient. Ini sama, ini endoscopic spirometry lah, spirometry tadi tu. Dia sama dengan dia guna cara prosedur ERCP juga, scope juga dimasukkan, ikut mulut juga. Okey, yang cholecystectomy ni dia adalah buang gallbladder tu. Melalui abdominal incision. Maksudnya macam pembedahan lah kita kata. Macam ni, dia buka kat sini, open.
Kalau you ingat lagi, appendectomy pun dia ada laparoscopic appendectomy dan juga open appendectomy. Maksud kalau laparoscopic appendectomy tu kita cara dengan cucuk kan, dengan cara tusukkan ataupun masuk trocar 2 3 kan. Satu untuk prosedur untuk tengok kamera, satu lagi open. Okay, kalau open ni dengan cara buka, ini sama. In this procedure ni, the gallbladder is removed through an abdominal incision. Maksudnya dia buat operation ataupun insisi pada abdominal patient. Okay? Dia kata prosedur ni perform for acute dan juga chronic cholecystitis. Okay. Lepas tu nya dalam cholecystectomy ni, biasa lepas operation tu dia buat incision tu, dia kata kemungkinan kebanyakan patient akan ada drain. Letakkan di situ pada gallbladder ni untuk untuk keluarkanlah cecair dalam gallbladder ni. Ataupun untuk kalau misalnya ada leak ataupun bocor pada by leak. Sebab nanti kalau tak letak drain tu nanti fluid tu terkumpul kat dalam ni pula nanti. Jadi infection, jadi masalah lain pula. Sebab tu kadang-kadang dia ada letak drain. Kalau macam ward do intent tu saya rasa macam-macam drain you boleh tengok. Jadi kalau patient kat do intent tu, kalau you pergi, kalau patient ada drain tu cuba tengok diagnosis dia, penyakit dia dan juga drain-drain yang ada pada patient tu. Okey. Boleh ke setakat ni? Ada nampak lagi ke? Clear lagi ke setakat ni? Boleh ke? Boleh lagi ya. Siti Aisyah Alif Syahid kata okey. Okey, setakat ni clear lagi ya. Okey. Okey, kalau mini cholecystectomy ni, dia lebih kurang sama macam cholecystectomy. Sebab saya letak sekali je punya explanation dia. Dia adalah surgical procedure juga. Tapi dia punya incision tu lebih small sikit, kecil sikit. Maksud dia kata drain sini mungkin ada ataupun tak ada, mungkin ada ataupun tak digunakan. Itu sahaja. Tapi dikata kalau mini cholecystectomy ni, kalau incision kecil dilakukan, kalau misalnya jika perlu, kemungkinan akan dibuat incision yang besar jugalah. Remove flush dia kata. Pun sama juga. Saya letakkan sama, dia benda yang sama saja. Okey, ni contohlah laparoscopic prostatectomy, mungkin ada drain kat sini, ada incision. Lepas tu ada ni common bile duct ni kat dalam lah. Okey, lepas tu ni T-tube dia masukkan kat sini. Lepas tu ni duodenum, lepas tu ada biodrainage bag, collector bag kita kata. Lepas tu lah kadang-kadang you tengok kalau setengah patient tu kat sini ni ada warna macam kuning-kuning lah, warna hijau lah, kuning-kuning kehijauan lah. Ni semua daripada fluid yang daripada dekat sini yang dikeluarkan. Dikeluarkan. Okey. Lepas patient tengok kan semi-paulus ataupun paulus posisi patient. Collector bag ni pun tak boleh dekat atas sini contoh ni, dia kena bawah ya, kat sini ya, bawah wrist ni. Bawah panjang apa ni sebut? Bawah wrist apa ni? Pinggang kita ni. Kita nak biar flow dia lancar. Sama macam urine bag lah. Mana ada kita boleh sangkut urine bag daripada atas kan? Ada tengah-tengah ward tu tak tahu dia pasang tak pasang urine bag dia gantung atas pagar katil patient. Mana boleh nanti jadi backflow. Sama juga tak nak elak backflow juga kat sini ni. Dalam bag ni. Ini contoh T-tube. Ni juga macam tadi tu. Okey. Jadinya kena ingat kalau untuk T-tube points ni, apa drain ni kita kena ingat kena tengok sama ada drain tu berfungsi ke, lancar ke, tak lancar ke. Lepas tu kena pastikan bag ni, collector bag ni, tube dengan bag ni below insertion site lah. Jangan di atas dia, jangan di atas insertion site. Maksudnya ni bawah, bag below insertion site di bawah dah. Okey, apa itu ni? At or below this level dia kata. Okey. Lepas tu make sure draining properly, tubing tak ada terlipat ke king, free from king ni. Kena tengok juga. Lepas tu patient keadaan semi-paulus lah biasanya. Okey, lepas tu yang clamp ataupun flush tubing ni biasa kita tak buat lah. Ni biasanya husband ataupun doktor ya. Kerana ada berlaku kesekatan, you boleh tengok jugalah kalau awak buat surgery tu ada juga yang kadang kena flush. Doktor flush tube ni kadang. Okey, yang ni doktor lah akan buat ni. Kakak ni sekerja tak pernah lagi lah staffman yang buat biasa houseman ataupun doktor yang buat. Okey, lepas tu ni kena kosongkan, lepas tu pastikan ukur ataupun measure drainage, tengok colour dia, amount dia berapa. Lepas tu kalau lebih pada 500 cc ni, biasa kita kena note pada doktor. Kadang-kadang dia akan ganti balik yang keluar cecair keluar ni ikut IV drip lah. Kalau banyak tu kena note doktor lah. Tapi biasanya insya-Allah tak ada masalah sebab kalau buat patient-patient macam ni, biasa kalau buat surgery 2 intan 3U tu
Satu patient tu kadang 3-4 kali doktor review ataupun tengok patient. Lepas tu ni kita kena tengok juga, ni tugas kita penting ni untuk monitor surrounding skin for breakdown, tengok skin patient juga ada kemerahan ke, apa ni ada macam rush ke melecet ke apa ke kan, kena tengok juga ni skin patient ni for breakdown ni. Lepas tu kalau if have order to claim, biasa kalau ada doktor order untuk claim ni kita claim lah, ini berdasarkan daripada doktor prescribe lah, 1 meal ataupun after meal ke, ni tengok pada keadaan patient. Yang pentingnya kalau doktor order claim, kalau kita claim, tengok keadaan patient. Patient boleh tolerate ke ataupun tidak. Contohnya ada tanda macam nausea ke, vomiting ke, ataupun abdominal pain ke, kalau kita claim jadi macam tu, ada tanda-tanda macam ni, sign symptom macam ni, kena noted dengan segera kepada doktor. Okey, boleh clear setakat ni? Boleh ke orang lain? Kita semua clear? Jelas clear setakat ni? Boleh? Kadang-kadang mungkin you akan tengok, okey, Nik Fazal kata okey, kita kata okey, Nik Izzah kata okey. Kadang-kadang mungkin you akan tengok sekali tu mungkin tak nampak. Tak boleh nak nampak lagi. Mungkin you akan tengok 3 kali PowerPoint ni ataupun topik ni baru you nampak. Bagi saya sangat menarik lah topik ni sebenarnya sebab ni sangat-sangat common dalam ward sebenarnya. Okey. Okey, yang ni adalah removal of gallbladder. Ini contoh. Apa ni? Ini cut here. Maksudnya potong kat sini. Ni obstruction of cystic duct by gallstone. Ini inflammation of gallbladder. Yang memang terpaksa tak boleh diselamatkan, kena buang dan cut ke sini. Jadi tinggallah common bile duct sahaja. Ini contohnya yang cholecystectomy ni. Ini kalau inflammation of ataupun infection gallbladder tu, kalau kena buang, betul macam ni sahaja. Ini contoh juga saya tak gambar. Tengok ni, ni laparoscopic cholecystectomy. Yang ni cholecystectomy ataupun open. Ini secara open. Dia ada yang tadi ada mini kan, mini cholecystectomy kan. Kalau mini tu dia lebih kecil lah incision dia. Ini kurang. Ini sama macam yang laparoscopic appendectomy juga ni. Cara dia tu. Cuma ni pada gallbladder lah. Ini masa yang prosedur. Kalau kadang-kadang ni buat dekat mak-mak endoskopik biasanya. Yang depan kopi lestari tu kan. Situlah mak-mak endoskopik tu. Yang you hantar patient tu buat OGDS lah. Apa ni colonoscopy kan. Ini sama juga. Ni laparoscopic cholecystectomy. Apa ni kamera, pasal alat-alat untuk dibuat prosedur. Ini sama juga. Dalam dalam abdominal patient. Okey, tadi macam ni lah. Tapi kadang-kadang tak mustahil, kadang mungkin kawan-kawan kita yang dah senior-senior ataupun mungkin berlaku pada mak saudara kita, ayah bapa saudara kita pun boleh berlaku sebenarnya. Tak semestinya pada patient je kan sebenarnya. Boleh berlaku dalam ahli keluarga kita, family kita pun boleh juga alami benda berlaku macam ni. Okey, seterusnya ini ada juga physical management, untuk you tahulah. Untuk you tahu saja, tambahan sahaja tapi saya letak jugalah. Okey, ada juga choledocostomy, sama juga ini dia buat incision dekat common duct ni. Kalau choledocostomy ni dia buat incision dekat duct ni. Dekat bile duct ni. Okey, sama juga tujuan dia untuk keluarkan stone tu lah. Sama juga. Okey, ini ada juga surgical cholecystostomy. Ini pun ada sama juga. Gambar dia masukkan tube catheter pada gallbladder ni. Untuk drain out jugalah ni kita kata. Untuk drain out lah. Yang keluar yang tak ada kat sini. Okey, ini sama juga drain care ni sama jugalah. Ni ada juga namakan panggil C-tube. Ni panggil cholecystomy tube, C-tube. Tadi T-tube, ni C-tube. Tak kisahlah T-tube ke apa ataupun C-tube. Tapi pentingnya dia nak keluarkan fluid ataupun stone pada gallbladder ni. Sini sama juga gambaran dia. Ini dia kata kalau yang C-tube ni dia kata for some patients who can't immediately have surgery to remove gallbladder. Ini kadang-kadang ada juga patient yang tak boleh buat immediately surgery tu, kadang dia akan guna cara ni jugalah. Dia akan drain fluids from the gallbladder. Sama juga macam T-tube pun sama juga fungsi dia lah. Untuk drain fluid stone tu from the gallbladder. Okey. Okey, ni juga physical management juga, percutaneous cholecystectomy. Ingat, kalau sebut percutaneous ni ingat dia macam tusukan. Cucuk, tembus kata-kata kan. Diguna ni. Needle dia, masukkan catheter. Sama jugalah. Ni ada explanation dia, kalau you tengok lah. Sama juga
Okey, untuk drain fluids juga daripada sini. Okey. Ini contoh yang percutaneous cholecystomy. Ni sama juga nampak ni. Ni dalam masa during procedure lah, bukan buat dalam ward ya. Buat dia drain out, nampak ni. Kadang-kadang tu mungkin kena buat ESWL, dia pecahkan dulu. Lepas tu mungkin baru boleh buat prosedur ni. Boleh juga. Buat yang drain tu. Catheter tu, tube tu dia masukkan kat sini tu. Ni kalau dia drain out lah guna syring tu. Nampaklah tengok apa yang keluar tu. Kat sini ni. Tinggal si water ni. Okey, habis dah pasal medical dengan surgical management. Sekarang saya nak pergi pasal berkaitan dengan post operative nursing intervention. Macam saya sebut tadi, nota saya ni memang daripada buku MedSearch lah ya. Jadi orang boleh tengok lah. Saya nak minta confirmation ni, boleh tengok lah. Okey, boleh kita pergi pada nursing management for the patient undergoing surgery for gallbladder. Yang ini yang penting dan yang boleh tanya. Contohnya, okey, nursing management post operative for cholestasis ataupun cholecystitis. Sama je cholestasis ke cholecystitis kan boleh bagi je nursing managementnya. Boleh ke? Okey, kalau tengok sini ni, intervention dia yang kat sini adalah maksudnya after recovery from the anesthesia, masukkan patient kena face, kedudukan dia adalah dalam keadaan low foulers atau semi foulers pun boleh juga. Lepas ni fluid cecair kita akan beri pada patient administered melalui IV ataupun kalau perlu nasal suction perlulah ya, bergantung pada keadaan patient. Lepas tu before surgery for no laparoscopic problem, okey ni untuk relief abdominal distension. Biasanya kalau nasogastric tube ni adalah untuk relief abdominal distension. Okey. Lepasnya water and other fluids are administered lah. Beberapa jam selepas laparoscopic procedure. Lepas tu soft diet. Lepas tu kita akan bagi apabila biasanya bila bowel sound tu ada. Lepas tu doktor akan assess dulu. Kalau bowel sound ada, baru patient boleh ambil makanan lah. Diet. Ini sangat penting Jadi pasien biasa akan dipuasakan dahulu. Okey, seterusnya adalah relieving pain. Okey, kalau yang pain ni adalah sama. Kalau sakit mana-mana pun, kalau relieving pain ni contohnya memang penting macam pemberian analgesic, painkiller. Lepasnya dari segi macam kita bantu pasien dari segi helping the patient dari segi untuk pusing, untuk batuk, untuk bernafas deeply. Lepas tu untuk ambulate, nak bergerak ke bilik air, contohnya turun katil. Lepas tu position patient. Lepas tu nak guna pillow, bantal pun boleh juga. Tak ada masalah. Boleh untuk dalam bantu relieving pain. Kurangkan kesakitan pesakit. Okay. Ini untuk improving respiratory status ni, biasa kita sebagai nurse kita akan ingatkan, bantu patient, nasihatkan patient, ajar patient macam mana untuk nafas dalam, to take deep breath tentunya. Sebab ini penting dan juga batuk every hour untuk expand lung. Ini ada tujuan untuk expand lung, kembangkan paru-paru untuk elakkan prevent atelectasis. Kita tak nak lung patient collapse. Okey. Lepas tu macam biasa, peralatan insentif spirometry yang duk ada belajar. Ini sangat penting dan membantu untuk dalam respiratory function. Okey, kalau early ambulation ni bergantunglah pada keadaan patient sebenarnya. Kita boleh bantu patient untuk bergerak. Ini early ambulation sangat penting untuk prevent pulmonary complication lah. Contohnya macam thrombophlebitis. Seterusnya adalah untuk maintaining skin integrity dan promoting biliary drainage. Ini kita tengok sebagai staff nurse kita kena tengok tubing tu macam mana, dressing dia macam mana. Lepas tu pastikan apa ni? Sorry to remove it without dislodge or kinking the tube. Okey, ni pastikan apa-apa kalau misalnya you nak angkat nak dari segi penjagaan catheter ataupun dressing ataupun tube tu, pastikan kena hati-hati, jangan tiba-tiba you nak betulkan patient ke apa tu, nak access tu takut tercabut ataupun terlipat. Jadi kena tengok masa you nak bantu patient tu kena tengoklah tengok takut tercabut ataupun terlipat tube tu. Okey, pastinya pastikan tube tu below the waist. Okey, kena tengok ni sama ada fungsi ke tak fungsi, function ke tak function ke. Ini penting semasa patient ambulating semasa patient bergerak. Pastinya Penrose drain.
Okey, drain ni ada banyak, ada juga setengah tu yang ada penrose drain tu. Nanti dalam praktikal demo punya tu, nanti kita akan tengok ada gambar penrose drain ni. Okay, ada lecture demo, praktikal yang tu ada. Nanti kita akan tengoklah kalau you all tak ni. Tapi kalau you all nak nak search lepas ni pun boleh jugalah. Penrose drain ni dia adalah fungsi dia sama juga untuk drain out the fluid tu. Okay. Jadi kalau misalnya ada dressing tu, jadi sebagai staff nurse tu kita kena tukarlah dressing tu bergantung daripada keadaan patient. Okey. Lepas setengah tu dia ada juga ni biasa-biasa kalau dressing ni kadang doktor yang buat ataupun kalau patient dah stable dia sekarang ada jugalah kita buat, ada juga. Kalau buat 3 unit mental ni ada juga ni yang penrose drain ni. Pernah saya dengan student itu masa kat Timur Utara. Jadi kalau you ada peluang boleh tengok dah penrose drain ni. Nanti kita tengok yang ni, yang gambar ni nanti yang next session dah. Okey, lepas tu kena observe dari segi indication dia, indication of infection contohnya pun kita tengok jugalah. Okey, lepas tu ni if bite is not draining properly, obstruction, kena noted pada doktor dengan segera lah. Contoh kalau macam ada jaundice tu, kita akan nampak jaundice ke, colour of upper sclera ke, skin colour ke, ada benda semua ni kena noted dengan doktor, pada doktor dengan segera. Okay. Okay, lepas tu ni ada juga sambungan dia. Okey, kalau sebagai nurse kita kena report dengan segera kalau misalnya patient ada komplain atau terima aduan daripada patient, ada mengadu macam sakit ke right upper quadrant, abdominal pain, nausea ataupun vomiting, ni semua kita kena tengok. Kena report pada doktor dengan segera. Ataupun ini sama juga sebagai nurse kena frequent changes of the dressing lah. Ni adalah untuk protection of the skin from irritation. Sebab ni cuci air bal ni hampa ni dia boleh corrosive to the skin. Maksud dia boleh irritate skin patient. Jadinya kekerapan untuk tukar dressing tu bergantung pada wound patient. Okey, lepas tu every 24 hours setiap 24 jam tu kita kena measure, kena sukat, terus kena record lah amount dia, color dia macam mana, character drainage tu macam mana, okey kita okey ke, semua kita kena monitor ataupun assess. Lepas tu okey, the nurse or ataupun kalau patient kat rumah misalnya, ni pun kita kena beritahu pada patient jugalah, observe the color ataupun stool daily, sama juga. Ni sama juga macam biasalah common lah, kena record of fluid intake dengan output. Ini sangat important, penting, maintenance ni sangat penting for the staff nurse. Okey, dari segi improving nutritional status ni, okey ini sebagai nurse kita jangan galakkan patient untuk pengambilan diet yang low in fats dengan high in carbohydrate and proteins immediately after surgery. Kalau dari segi fat restriction ni kena control lah. Dalam 4 hingga 6 minggu macam tu. Kita kena kurangkan. Okey, yang ini after this time ni patient boleh expect adequate bile release into the GI tract. Okay. To emulsikan, channelkan the fats and allow their digestion. Ni kadang-kadang dietitian biasa dalam ward dietitian akan datang tengok patient, biasa akan bagi suggestion lah pada patient. Kita akan monitor, kita emphasize balik lah patient. Okey, ni dari segi untuk monitoring and managing potential complication. Okey, dari segi post operative tu sama juga kita kena close monitor vital sign. Lepas tu assess the patient for increased tenderness ke. Lepas tu yang ni bila ada sign symptom macam ni memang kena reported to the surgeon immediately. Okey, nampak ni. Dia kata kalau misalnya the nurse kena beritahu juga pada patient dengan keluarga sekali untuk report any changes in the colour of stool. Pun sama juga. Sebab ini menunjukkan ada masalah ataupun complication. Okey. After laparoscopic cholecystectomy, yang kita ingatlah laparoscopic cholecystectomy tu yang tebuk 3 tu guna trocar tu semua tu. Okey, yang ni the nurse kena assess the patient for anorexia, vomiting, pain, abdominal distension dan juga temperature elevation. Ataupun juga ada high fever. Kena tengok juga. Semua ni kalau ada tanda infection memang kena report pada surgeon dengan promptly. Maksudnya promptly ni maksudnya dengan segera. Okey. Tapi biasa doktor kan sentiasa dalam ward kan. Lepas tu ni sama juga patient ni nanti akan ada plan untuk discharge after laparoscopic surgery.
Jadinya patient dengan family kita kena instructed verbally ataupun kita writing lah. Ya. Kalau ada simptom-simptom yang tak sepatutnya, kena report tidak ataupun kena dapatkan rawatan dengan segera lah, klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, lagi promoting home and community based care, teaching patient self care, ni sama juga kena instruct dan sihatkan patient untuk pada patient dari segi pengambilan ubatan, dos dia, dari segi masa dia, ni semua kena bagi tahu pada patient. Lepas tu kena inform sekali, important to inform the patient yang keluarga sekali about the symptom contohnya, yang sepatutnya di-report dengan segera pada doktor, yang perlu ataupun yang perlu kena segera dapat rawatan dengan segera. Contohnya macam ada jaundice ke, dark urine, pale color ke stool, pale color stool ke, pruritus. Pruritus macam gatal-gatal pada skin pruritus ni. Ataupun ada tanda sign of inflammation ataupun infection. Ataupun ada pain, ataupun ada fever. Semua ni memberitahu pada patient dan keluarga dan perlu dapatkan rawatan dengan segera. Okay, kalau patient discharge daripada hospital dengan drainage tube, mungkin setengah patient akan balik dengan drainage tube. Okey, ni kena beritahu patient, pastikan tube tu ada, kena ajar patient, pastikan tube tu ada kat situ lah. Dia tak dislodge ke ataupun tak king ke, berlipat ke. Kena ajar betul-betul proper penjagaan tube ni pada patient. Mungkin kena cuci ke, macam mana nak cuci, nak tukar ke kain ke, kena pergi klinik untuk dressing ke. Semua ni kena bagi tahu pada patient dan juga keluarga. Lepas tu kena suruh juga keluarga dengan patient, relative dan patient ni monitor amount yang keluar tu, karakteristik dia, jumlah dia, warna dia. Kalau patient balik dengan tube, kena bagi tahu semua ni pada patient dengan keluarga. Okey. Seterusnya kita tengok pada promoting home and community based care. Okey, ni dari segi continuing care. Okey, ni dari segi kalau macam during home visits ni, okey kita sebagai nurse kita kena as a patient dari segi physical status, especially dari segi wound healing. Ni pun kena beritahu pada patient juga. Lepas tu access dari segi pain relief, ni sama juga. Lepas tu pulmonary exercise pun penting juga kena beritahu pada patient. Lepas tu kalau patient ni has a drainage system in place, okey tengok pattern C tube tu macam mana. Okey, lepas tu kita bagi education pada patient dengan relative dia. Lepas tu access dari segi sign of infection contohnya. Ini semua kalau ada sign of infection ni memang kena dapatkan rawatan dengan segera lah. Lepas tu kena pastikan patient, keluarga dia faham understanding of the therapeutic regime, dari segi medication dia. Lepas tu gradual return to normal activity. Maksudnya ialah sebelum ni aktiviti patient tu mungkin ada limit dia lah ya. Contohnya mungkin dari segi patient aktif sebelum ni mungkin tak boleh aktif sangat. Jadi mungkin perlahan-lahan lah kita kata. Okey. Lepas tu kena emphasize juga sebagai nurse kita kena emphasize the importance of keeping follow up appointments. Dari segi temu janji, kena ingatkan patient, relative tentang berapa penting temu janji. Lepas tu dari segi pengambilan follow up ataupun kesihatan, rawatan kesihatan ataupun kena screening ke, mungkin doktor kata 2-3 bulan lagi kena buat x-ray ke, kena buat scan ke, ultrasound ke, kena bagi tahu emphasize balik patient dengan keluarga, maksud kena follow yang seperti yang telah diaturkan untuk patient. Okey, nak habis dah. Ada 3 slide ni. Setakat ni ada tak yang clear ke setakat ni? Ataupun setakat seorang-seorang ni? Boleh ke? Saya rasa yang ni yang simple kan, simple put saya rasa. Simple kan? Tapi orang rasa macam complicated sangat ayat dia. Tarik Fatih Izzah kata, okey Kavita. Simple lah dia punya words ni. Yang ni memang tertulis saya ambil daripada buku Maxis. You boleh tengok lah kalau ni bandingan lah. Jadi semua ni dari segi nursing management ni, yang post operative ni, semua ni you all boleh, yang ni penting. Yang ni you all boleh ambil mana-mana pick up mana-mana point, you all rasa boleh jawab untuk exam. You all rasa yang mana yang rasa macam mudah untuk you all ingat. Mungkin dari segi promoting home dan community based care ni, contohnya dari segi continuing care contohnya. Dari segi biasanya dia 2 ataupun 3 markah biasanya. You all boleh explain lah 1-2 point, bagi point utama, lepas tu explain apa yang ni. Ini sebenarnya basic je. Basic yang bersifat dalam work pun memang selalu health education yang kita selalu buat pada patient lah. Okay. Yang ni boleh tanya dalam exam. Okay, nursing management for the patient, post surgery. Kalau cystectomy ke, kalau cystitis ke, ini juga boleh bagi tahu pada dalam jawab exam lah. Okay. Ada satu, dia special sikit. Kalau macam yang nursing management,
ataupun dari segi managing self-care, yang laparoscopik kalau cystectomy ni dia ada lain sikit special, tambahan sikit orang kata. Ada tambahan sikit. Okey, contohnya dari segi resuming activity ni. Contohnya kalau begin light exercise, maksudnya mulakan dengan light exercise. Contohnya mungkin dengan jalan perlahan-lahan. Lepas tunya apa lagi? Take shower ataupun bath after 1 ataupun 1 ataupun 2 hari selepas tu. Lepas tunya drive a car ni, bahasa memandu kereta ni tengok bergantung pada keadaan patient dah. Mungkin 3-4 hari ke lebih ke tu bergantung pada keadaan patient. Jadi kata kalau drive a car ni, biasa kalau patient buat laparoscopik cholecystectomy ni, mungkin selepas 3-4 hari baru boleh memandu lah. Okay. Lepas tu dia kata kena avoid lifting objects. CDM5 ni maksudnya dia kata avoid, elakkan mengangkat barang-barang objek yang berat. After surgery laparoscopik cholecystectomy ni selepas seminggu. Maksud tak boleh angkat barang berat lagi selepas buat prosedur ni. Lepas tu ini dari segi sexuality lah. Resume sexuality ni, aktiviti ni bergantung pada keadaan patient dan pasangan dia macam mana lah. Biasanya akan ada toleransi lah. Communicate penting lah antara husband dengan wife tu, communication penting. Okey. Lepas tu caring for the wound. Okey, check puncture site daily untuk tanda-tanda sign of infection. Lepas tu dressing ataupun wash puncture site with mild soap ataupun water. Kalau kat hospital tak ada masalah lah. Kita boleh buat dressing. Kita boleh buat dressing. Ni kalau kat rumah ni, kita ajar bersih macam mana cuci bersih, mandi bersih macam mana, lap kering. Lepas tu a lot special adhesive strip on the puncture site to fall off, do not pull them off. Ini sama jugalah. Dari segi penjagaan luka, dressing dan juga plaster tu. Takut tertarik tube tentunya, takut tertarik kalau ada tube ataupun dressing tu. Okey, lagi apa satu lagi ni? Okey, resume eating ni, resume your normal diet. Okey, ni juga saya ada gradually juga. Okey, if you had fat intolerance before surgery, maksud dia kata kalau patient ada yang fat intolerance before surgery, kalau before surgery tu ada masalah fat intolerance, maksudnya perlahan-lahan gradually add fat back into your diet in small increments. Maksudnya perlahan-lahan. Ambil secara perlahan-lahan ataupun sedikit dahulu. Okay. Dari segi pain, okey, patient mungkin akan ada experience pain ataupun discomfort, sakit dan ketidakselesaan pada right shoulder from the gas used to inflate lah. Ni disebabkan oleh gas yang masa yang prosedur ni prosedur ni dia akan masukkan gas lah supaya untuk nampak kat dalam abdominal cavity tu, sebab nak buat prosedur tu. Nampak sini. From the gas used to inflate your abdominal area during surgery. Okey, jadinya sitting upright in bed ataupun a chair. Maksudnya duduk, keadaan duduk, upright. Maksudnya walking tu use of a heating pad is the discomfort lah. Demahan, jalan tu boleh membantu jugalah untuk beri keselesaan. Untuk beri keselesaan. Okey. Lepas tu untuk analgesic ni biasalah kalau managing pain ataupun relieving pain, biasa analgesic. Ini prescribed daripada doktor. Tak boleh overdose juga. Kena ikut daripada dos dia dan masa dia yang ditetapkan oleh doktor yang prescribed oleh doktor. Lepas tu kalau misalnya kalau pain tu unrelieved juga, kena report to surgeon and immediately. Immediately. Maksud dah ambil analgesic pun, medication pun masih tak relief juga, memang kena report pada surgeon lah. Datang ke klinik ataupun hospital untuk ambil rawatannya segera. Okey, yang ni segi managing follow up care ni, maksudnya biasanya akan ada appointment temu janji dengan doktor dalam masa 7 hingga 10 hari lah after discharge. Jadinya patient kena follow lah temu janji, kena datang lah ikut temu janji yang telah diberikan pada patient. Lepas tu kalau ada masalah, sila dapat rawatan dengan segera. Contohnya kalau ada tanda-tanda sign of symptom macam infection ke pada around the puncture of site, redness ke, tenderness ke, swelling ke, panas, heat ataupun drainage tu ada, kena datang pada hospital lah dengan segera. Okey, ini pun sama juga kalau ada fever ke, sama juga. Okey, ini pun sama juga kalau ada macam terjadi rasa macam nausea ke, vomiting ke ataupun abdominal pain pun sama juga. Okey, ini adalah nursing diagnosis. Beberapa lah acute pain, impaired gas exchange, impaired skin integrity ataupun imbalance nutrition less than body requirements ataupun deficient knowledge about self-care activity. Adalah. Jadinya soalan boleh ditanya
nursing management secara general untuk kolektivitas ataupun kolektivitis, post-op contohnya, ataupun yang ini pernah keluar dalam soalan exam lah. Pernah keluar soalan exam. Nursing management, dia bagi senario patient ada diagnosis kolektivitis, lepasnya patient buat laparoscopy prostatectomy. Jadi dia kata apakah managing self-care, macam health education pada patient. Ini pernah. Tapi kalau jawapan you on logik daripada logik, boleh je ya, boleh terima juga sebenarnya. Okey, yang ini topik pertama. Okey, ada apa-apa tak nak tanya? Okey, okey saya explain sikit je, refresh balik. Okey, pasal bilirubin. Okey, bilirubin ni dia adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Ya. Zat ini, yang bilirubin ni, dia memberikan warna kuning pada tinja dengan urin. Tinja ni najis ya. Sebab tu kadang-kadang setengah penyakit tu, dia menyebabkan jumlah bilirubin ni boleh meningkat jugalah. Kalau dalam versi bahasa Malaysia pun dalam segi macam KKM apa semua pun banyak juga sebenarnya ya. Banyak juga sebenarnya dalam bahasa Melayu ni. Okey, okey ada apa lagi? Boleh ke? Ada apa soalan nak tanya ke? Ya, ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan topik ni? Maksudkan lepas operation memang diet tu sangat penting memang sangat penting lah pada patient memang diet. Okey, ada apa nak tanya ke? Clear ke setakat ni? Ada apa nak tanya? Ataupun boleh pergi topik seterusnya sikit sahaja. Lebih kurang 30 macam tu ya, tolak pengenalan, objektif, rujukan dalam 30 saja. Sikit ringkas je. Boleh pergi yang seterusnya ke? Boleh? Boleh. Boleh Okey. Sekejap saya buka. Ringkas saja, 34 slide sahaja. Yang ni pun tertulis saya ambil daripada buku Maxsearch lah. Okey, totally saya ambil daripada buku Maxsearch. Okey. Lepas ni you ada kelas lagi ke pukul 11 ke kelas? Kelas pukul 11 ke pukul berapa kelas? Pukul 11. Pukul kenapa? Kalau kita tunjuk jari bawah ni, time setang kenapa? Tak ada kelas ke apa? Tak ada kelas ke? Kelas tengah, Ada kelas pukul 11 dengan siapa? Dengan siapa kelas pukul 11 tu? Dengan siapa? Saya tak dapat baca. Bahasa Melayu. Oh, kelas bahasa Melayu. Okey, okey, okey. Okey, nampak dah ke PowerPoint saya ni? Intestinal obstruction. Banyak ya? Okey, Khairunisa kata nampak dah clear. Okey, Alia kata okey. Okey, saya teruskan. Okey, tapi ini ringkas sahaja. Dan memang totally saya banyak ambil daripada buku Maxsearch. Okay, saya tak ada tambahan. Okey, intestinal obstruction. Okey, ini adalah okey. Okey, ini dari segi objektifnya. Okey. Sebagai pengenalan, kalau kita nampak sini tadi pun kita nampakkan obstruction, kesekatan, penyumbatan. Dia pelbagai benda yang menyebabkan kesekatan ataupun penyumbatan ni daripada berlaku. Ini point of obstruction. Ini contohlah. Contoh obstruction yang boleh berlaku. Kat sini kita nampak sini point of obstruction. Okey. Okey, sebagai pengenalan, okey, these digested waste are constantly in motion. However, intestinal obstruction can put a stop to this. Maksudnya kata obstruction ni, intestinal obstruction ni boleh berlaku pada small ataupun large intestine is blocked. Pada usus kecil ataupun pada usus besar.
boleh berlaku obstruction dia kata. Maksudnya blockage ni, obstruction ni can be partial ataupun total dia kata. Jadi bila berlaku obstruction ni, kita boleh imagine lah kan, kalau macam longkang ataupun saluran paip tersumbat kan. Macam itulah ibaratnya gambaran lah kita nak imagine kan. Okey, dia akan menyebabkan kalau kesekatan, obstruction, kesumbatan, kesekatan, automatik kita tahu akan menyebabkan prevent passage of fluid dengan digested food. Ini dalam usus lah ya. Jadi kalau tersumbat, berlakunya blockage ataupun obstruction ni akan menghalanglah pergerakan ataupun laluan lah. Fluids dan juga makanan-makanan dan juga bahan kumuh daripada bergerak ataupun keluar. Boleh ya? Okey, setakat ni. Okey, lepas tu dia kata kalau intestinal obstruction ni berlaku, dia kata jadinya food, makanan, fluids, cecair, gastric acid ataupun gas akan jadi build up behind the side of the blockage. Maksudnya kalau blockage tu kat depan, jadi kat bahagian belakang ni tak boleh nak lalu kan? Sebabnya ada kesekatan, obstruction ataupun blockage. Jadi yang semua-semua ni tak boleh nak lalu. Okay, jadi kan boleh berlaku kesekatan dan penyumbatan kat situ. Okey. Dia juga akan menyebabkan apa ni, kalau if enough pressure builds up, kita ada pressure, okey. Maksud dia kata your intestine ni can rupture. Lepas tu leaking, harmful intestinal contents. Menjadi dia rupture, pecah dan juga bocor. Lepas tu akan menyebabkan bakteria ni boleh masuk dalam abdominal cavity. Kalau berlaku benda ni memang sangat bahaya dan boleh mengancam nyawa lah. Ya? Dia kata sendiri, this is a life-threatening complication. Jadinya intestinal obstruction ni dia juga boleh menyebabkan, may also cause serious infection dan juga inflammation dalam of your abdominal cavity known as peritonitis. Ada group buat peritonitis. Okey, seterusnya, introduction lagi. Dia kata bilanya portion of your intestine ni rupture, pecah, rupture, bocor, menyebabkan it leads to fever dan juga increased abdominal pain. Ni macam saya kata memang dalam keadaan emergency lah. Emergency dan memerlukan requiring surgery. Kemudahan yang segera. Okey. Dia kata kalau most bawah obstruction ni, dalam small intestine ni biasanya akan menyebabkan disebabkan oleh obstruction followed by hernia ataupun neoplasma. Pastinya ada juga kita masukkan into subsection, kita tengok gambar lepas ni, ataupun volvulus. Volvulus ni maksud twisting, berpusing, macam berpusing-pusing, pintal-pintal of the bowel. Dan ada juga disebabkan oleh paralytic ileus ataupun foreign body. Foreign body pun boleh juga disebabkan kesekatan berlaku. Macam ni mungkin tertelan kalau macam kanak-kanak atau baby, budak-budak, kita kalau makan mainan-mainan tu sangat bahaya dah. Benda tu kalau macam sekatan tu yang macam saya boleh share lah, ini yang saya alami sendirilah. Masa anak saya kecil, saya bagi mainan kereta mainan tu. Yang ada 4 roda tu kan. Jadinya dia bila budak ni dia suka masuk dalam mulut. Dia suka hisap, gigit-gigit, orang kata mainan kereta kecil tu. Tapi saya memang tak pernah terfikir yang anak saya ni dia akan macam gigit dan tarik tayar getah tayar kereta tu, getah roda kereta tu. Jadi kalau awak ada anak nanti beringatlah nak bagi mainan-mainan macam ni kat anak awak. Jadinya tiba-tiba bila masa tu saya ada tapi tak perasan langsung, bila tengok getah yang bila tengok tiba-tiba terpandang bila saya tengok anak saya macam khusyuk sangat duk gigit tu, saya pun ambil tengok getah hitam pada salah satu roda ataupun pada roda kereta tu tak ada. Tak ada satu. Hilang satu yang getah hitam tu. Jadi tengok anak saya macam nampak lain. Terus saya pun kejut husband saya tengok. Kata macam mungkin dah tertelan pun. Macam dia dah masuk dalam mulut dia. Jadi husband saya macam nak cuba masuk jari, nak cuba keluarkan getah tayar kereta roda tu. Macam dia dapat rasa tapi dia tak tarik keluar. Sebab dah kat hujung kat dalam tekak ni. Dah tarik keluar. Jadinya memang masa saya kat Perak, jadi memang terus masuk dalam kereta bawa anak saya. Lepas tu bawa pergi ke hospital kat Perak tu. Tapi masa tu saya tak tahu terfikir macam mana boleh bagi nak minum susu pada anak saya pula ni. Dia nak saya minum susu. Jadi masa pergi ke doktor tu kat emergency, jadinya memang kena buat x-ray. Tapi buat x-ray alhamdulillah benda tu dia dah turun ke bawah.
Maksud dia tak sekat lah kalau misalnya kat esophagus ke apa, yang tu kita bahayalah. Sama ada sekat kat pharynx ni ke kat esophagus tu memang sangat bahayalah. Jadi benda tu dia turun masuk dalam stomach, start dalam stomach. Jadinya doktor kata tak ada masalah sebabnya tu getah nanti dia akan keluar melalui feces lah. Jadi kena monitor lah feces tu, pastikan benda tu keluar. Tapi memang ada keluar lah lepas tu. Dalam keesokan yang macam tu keluar ikut feces tu. Jadi ni macam contoh foreign body lah. Jadi kalau nanti you ada adik-adik kecil ke ataupun anak saudara ke, nanti anak sendiri kena alert benda-benda macam ni takut tertelan Okey. Boleh Okey. Lepas tu dia kata kalau intestinal obstruction ni, kalau dalam large bowel ni, usus besar ni, dia kata biasanya dalam pada found in the sigmoid colon. Ini contohnya kalau common causes ni sebab karsinoma, diverticulitis yang pernah kita tu belajar itu kan, diverticulitis tu, okey, ataupun inflammatory bowel disorder ataupun benign tumor ketumbuhan contohnya. Okey, ni kita kat sini. Ini interception ni. Interception ni, ini contoh macam interception ni, contohnya macam dia macam kata apa kelok ke, kalau bahasa Kelantan. Dia bahasa luar kata apa dia macam terkelok, termasuk ke dalam balik. Contohnya. Tu orang kata kalau Kelantan kata kelok, kelok. Terkelok. Tu orang luar kata apa Julik, orang Sabah, Sarawak. Tapi tahu orang Penang kata apa saya tak tahulah bahasa. Kalau ni dia macam termasuk balik lah macam tu ni gambar dia. Okay, ini addition ni macam sekali lah. Baru, lepas tu strangulation ni yang macam keluar daripada, tolak daripada ni, muscle tisu ni. Lepas tu bolus-bolus ni kita kata berpintal-pintal ni. Ni yang normal intestine, ini yang bolus-bolus ni, berpintal-pintal kat sini. Okey, ini sama juga. Ini contohnya macam diverticulitis yang kita dah belajar itu. Ini worm ball. Ada juga dah, boleh juga berlaku. Kalau contohnya kanak-kanak biasanya ni, ada member saya yang kerja buat pediatrik pernah cerita sekatan ataupun blockage tu sebabkan cacing. Ni boleh berlaku ni. Contoh pada kanak-kanak lah yang common kan. Ni contohnya, ni backup bowel contents. Nampak ni. Sini blockage kat sini, blockage of large intestine ni caused by diverticulum contohnya. Diverticular tu ingat, tu menyebabkan kat sini blockage. Jadi feces, bahan pembuh tak boleh nak keluar. Pun sama juga. Jadi pelbagailah blockage yang kita nampak kat sini. Ni umbilical hernia, addition, colon cancer pun sama juga. Tumor, colon cancer pun sama juga. Ini juga sama juga berlaku obstruction ataupun blockage. Okey, dia ada dua, iaitu types of intestinal obstruction ada dua. Satu mechanical obstruction, satu kita ada functional obstruction. Okay, kalau mechanical obstruction ni dikata an intraluminal obstruction. Okay, intraluminal masuk dalam. Okay, obstruction ataupun mural obstruction from pressure of the intestinal wall occurs. Okay, contohnya macam yang sini lah. Kalau kita tengok sini ni. Tumor ke, addition ke, hernia ke, abscess ke. Semua ni, there is a blockage preventing the movement of food. Maksudnya dia akan blockage mengelakkan daripada pergerakan itu. Ni, pergerakan kat sini. Okay. Dan satu lagi, functional obstruction ni. Kalau functional obstruction ni, dia lebih kepada the intestinal musculature cannot fulfill the contents along the bowel. Dia lebih kepada macam, macam contohnya ada masalah macam kes-kes macam endocrine disorder. Contohnya macam diabetes mellitus ataupun neurologic disorder. Contohnya macam Parkinson disease contohnya. Jadinya dia macam tak ada physical blockage. There is no physical blockage. Dia tak ada physical blockage. However, bagaimanapun the bowel dia macam tak boleh nak moving on. Food through the digestive tract. Macam menyebabkan saraf-saraf ke contohnya kan, kelemahan dari segi sistem saraf. Jadi dia tak ada yang fizikal, yang blockage tu, tapi pergerakan movement tu. Dalam sistem GI lah digestive tract ni. Digestive tract ni, okey. The complication dia menyebabkan tissue death. Okey, disebabkan intestinal obstruction ni, they can cut off the blood supply to part of your intestine ni. Pastinya lack of blood causes ni akan menyebabkan the intestinal wall to die. Jadi akan menyebabkan tissue death lah. Dan seterusnya akan perforation juga. It lead to infection. Dan juga infection. Okey, contohnya macam peritonitis juga sama juga. Terutamanya apabila dalam india abdominal cavity.
Ini sangat bahayalah kalau berlaku, boleh mengancam nyawa bila keadaan ini berlaku. Okey, ini memang kena immediate, memerlukan immediate medical dan surgical lah. Surgical. Okey, untuk ada dua saja. Small bowel obstruction dengan large bowel obstruction. Ringkas sahaja topik ni. Tengok kat sini. Anatomy of small bowel intestine ni. Okey, duodenum, jejunum dan juga ileum. Ini adalah small bowel intestine lah. Intestine. Okey, large intestine ni ada colon lah. Colon. Colon ingat, kita ingat APD iaitu ada ascending colon. Colon dengan descending colon. Ingat ATD lah kalau saya mudah macam tu. Okey, kalau yang pathophysiology ni sama juga, intestinal contents fluid and gas accumulate above the intestinal obstruction ni. Maksudnya the abdominal distension dengan retention ni of fluid reduce the obstruction. Maksudnya akan mengurangkan absorption of fluids dengan stimulate more gastric secretion. Akan stimulate, merangsang lagi more gastric secretion ni. Okey, dengan increased distension ni, dia akan menyebabkan pressure, tekanan within the intestinal lumen. Increase, akan meningkatlah. Okay. Causing a decrease in venous dan juga alveolar capillary pressure. Okey. Jadinya kat sini boleh menyebabkan reflux vomiting. Boleh berlaku disebabkan oleh abdominal distension. Maksudnya reflux vomiting. Vomiting ni adalah result daripada loss of, akan menyebabkan, vomiting ni boleh menyebabkan loss of hydrogen, iron, potassium from the stomach. Lepas tu leading to a reduction of chlorides and potassium lah. Bila muntah kan, semua cairan akan keluar. Jadi akan menyebabkan kesan pada benda-benda macam ni lah. Akan menyebabkan metabolic alkalosis juga. Dehydration pun sama juga dengan acidosis develop from loss of water dengan sodium. Okey. Kalau with acute fluid losses ni akan menyebabkan hypovolemic shock, boleh berlaku juga. Ini untuk pathophysiology. Ini untuk awak faham kan? Okey, ini untuk bowel strangulation, dia sama juga. Tengok sini. Interference of blood supply of the involved bowel segment with ataupun or without blockage of the lumen leading to congestion dan ischemic dan gangrene. Okay? Kalau tak, sebab tu kena release lah within hour dia kata. Berarti blood flow semua tak berjalan dengan lancar. Menyebabkan ischemic dan juga gangrene. Sangat bahayalah keadaan macam ni. Okey, ni pun sama juga. Tengok sini. Okey, boleh berlaku gangrene, boleh menyebabkan the intestinal wall dies, also usually causing rupture, peritonitis, shock dan juga boleh mengancam nyawa dan boleh mati juga kalau tak dirawat lah. If untreated, menyebabkan kematian. Okey, ni salah contoh blockage juga daripada ni Crohn disease. Sama juga. Tengok sini, thick wall, dia tebal kat sini. Dan blockage juga. Ni kalau normal lah, sepatutnya macam ni lah kalau normal. Dalam Crohn disease, akan berlaku macam ni. Dia pun akan menyebabkan obstruction juga. Okey, clinical manifestation dia adalah biasanya initial symptom is cramping pain, macam with light dia kata, colic dia kata. Lepas tu patient mungkin ada pus blood dengan mucus, dia kata. Tapi tak ada fecal matter ataupun non-flatus dia kata. Okey, lepas tu vomiting occurs if the obstruction is complete, the peristaltic rate initially become extremely vigorous ataupun eventually assume a reverse direction dia kata. Maksudnya yang content tu dia kata boleh juga boleh dimuntah, macam dia muntahkan keluar balik. Pun boleh juga macam kandungan yang tersekat tu boleh dimuntahkan balik juga. Okey, macam dia kata sini. If the obstruction is in the ileum, maksudnya fecal vomiting take place. Kat sini. Okay. Jadinya first the patient vomits the stomach contents. Kata mula-mulanya patient akan vomit the stomach contents. Lepas tu dia by sting lah dia kata kat sini. Lepas tu okey. Lepas tu then the by sting contents of the duodenum and the jejunum. And then finally dia kata with is for example of the darker fecal light contents of the ileum. Maksud cairan yang tersumbat tu yang nama konteks yang macam ileum ni boleh keluar lah boleh keluar vomits of the, ni dia maksudkan dengan patient vomits the stomach content ni. Sebabnya berlaku blockage tu, obstruction tu. Okey, ada juga menyebabkan sign of dehydration, lepas tu abdomen become distended, lepas tu obstruction ni memang boleh menyebabkan, kalau uncorrected, boleh menyebabkan hypovolemic shock juga. Disebabkan dehydration ni. Dan juga loss of plasma volume.
Ini assessment dia, kita nampak sini lah. Ya, kita nampak sini kalau yang blockage tu, block tu. Okay. Ini gambaran X-ray lah, berpandukan X-ray finding. Kat sini dikata kalau abdominal X-ray study ni show abdominal quantities of gas, fluid ataupun both in the bowel. Okay. Ini contoh. Okay. Kalau yang untuk electrolyte study semua tu, kita tengok dengan ujian makmal lah. Blood investigation lah, biasanya kita akan nampak lah. Sama ada patient dehydration ataupun loss of plasma volume. Ataupun possible infection pun boleh juga dengan laboratory study ataupun ujian makmal. Okey. Okey, untuk medical management ni, ini yang bahagian doktor lah. Okey, kemungkinan patient mungkin akan perlu dimasukkan nasogastric tube. Lepas tu kalau misalnya kalau bawah tu is completely obstructed, mungkin intervention surgery diperlukan. Jadi kalau sebelum surgery tu biasalah, kalau before pembedahan tu sama juga. Maksudnya intravenous terapi diperlukan untuk redipate water. Maksud kena ganti balik cara yang keluar tu, patient vomit tu kena ganti balik lah. Sebabnya apabila yang sodium kurang potassium tu, patient kurang. Jadinya surgical treatment ni pun penting juga, bergantung pada keadaan patient dan bergantung pada yang cause of the obstruction tu. Okey. Contohnya kalau ada most common cause of obstruction ni, contoh dalam kes hernia ke, addition ke, ni memang surgical procedure ni memang perlu dilakukan lah. Ya, dalam contoh hernia tu, memang procedure involve repairing the hernia ni. Ya, untuk dividing the hernia, the addition tu parut tu. Contohnya repairing the hernia ataupun dividing the addition. Ya. Okey. Ni contohlah, ni samalah. Kalau kemasukan nasogastric tube tu diperlukan, kita masuk. Sama patient. Dari segi management. Okey, dari segi surgical management ni, kalau macam contoh kalau addition are found, jadinya memang kena buat bowel, uploaded bowel and to anastomosis. Kalau ingat macam yang sambungan tu. Sambungan tu. Ini pun sama juga. Boleh juga. Mungkin kalau keadaan macam ni, mungkin temporary colostomy mungkin diperlukan. Mungkin contoh kalau bahagian usus tu kena dibuang contohnya, jadi kena buat anastomosis ni. Anastomosis ni adalah macam sambungan lah. Jadi sementara tu mungkin perlukan colostomy. Sebab tu ada kalau macam ileostomy, bukan selain pada gastrostomy, jejunostomy, ada juga ileostomy pun ada juga. Kalau awak sendiri duduk tempat ada juga. Ileostomy tube, ileostomy bag tu pun ada juga. Okey. Okay, nursing management. Okey, dari segi nursing management ni adalah untuk of the non-surgical patient with a small bowel obstruction includes maksudnya maintaining the function of the nasogastric tube, lepas tu measuring the nasogastric output, kena tengok tube nasogastric tu function ke, lepas tu tengok tube tu in situ ke, lepas tu output dia macam mana, lepas tu tengok fluid dengan electrolyte imbalance pun penting juga. Bila blood result balik contohnya, bila kita trace result kita kena tengok, kena inform doktor. Okay, lepas tu kena monitoring nutritional status contohnya. Macam perlukan juga refer pada dietitian, pakar pemakanan, lepas kita emphasize balik patient berdasarkan pada yang dietitian order tu. Lepas tu kita tengok improvement patient macam mana, contohnya return of normal bowel sounds. Lepas tu adakah dah kurang abdominal distension. Semua tu kita akan tengok balik sebagai dalam nurses management. Okey, lepas tu tengok juga komplain daripada patient, abdominal pain ke, tenderness ke. Lepas tu patient boleh tak macam flatus, passage of flatus macam buat angin. Lepas tu stool. Semua kita kena dapatkan ataupun access daripada patient. Lepas tu kita tengok juga dari segi intake, output dia. Lepas tu worsening of pain. Contohnya kesakitan tu adakah menjadi lebih teruk. Ataupun abdominal distension. Ataupun increase nasogastric output ke contohnya. Yang ini macam yang nasogastric output ni, macam saya pernah sebut dulu. Nasogastric tube tu dimasukkan tapi disambungkan dengan collector bag tu. Collector bag tu macam urine bag tu lah tapi kita panggil collector bag, disambungkan. Lepas tu panggil alat setengah tu, walaupun nasogastric tube ni dimasukkan, dia bukan sekadar untuk pemberian feeding ataupun susu sahaja. Ada juga tujuan kemasukkan nasogastric tube ni sebab dia nak measure output dalam stomach tu. Dan GI tract tu contohnya. Okey, jadinya dia akan sambung pada collector bag tu, terus kita kena tengok measure lah, ukur lah.
cairan yang keluar, jumlah, warna dia, output dia. Ada juga macam tu. Kita panggil nasogastric free flow. Jadi kalau awak dengar nasogastric free flow dalam ward tu, boleh imagine dah. Okey. Lepas tu ni tengok keadaan patient condition, improve ke, tak improve ke. Jadi kalau patient perlukan surgery, kena prepare patient untuk surgery. Surgery tu bergantunglah surgery apa yang doktor decide lah untuk lakukan. Okey. Lepas surgery pun bergantung pada penyebab cause of the obstruction juga. Okay. Jadi sebagai jururawat, kita kena care of the patient after surgical repair of a small bowel obstruction. Dia lebih kurang macam mana-mana surgery abdominal. Dia kata kat sini, nursing care of the patient after surgical repair ni of a small bowel obstruction ni, dia ada persamaan dengan other abdominal surgery. Dia kata kat sini. Dari segi pain, anxiety, deficit knowledge, dari segi wound, nutritional intake imbalance, fluid pun sama juga semua. Semua tu boleh dimasukkan. Okey, tu untuk small bowel. Okey, small bowel. Boleh ke? Setakat ni boleh lagi ke? Boleh ke? Laju sangat ke saya cakap? Okey dah, Ali Syahir kata okey, okey. Okey, yang ini adalah dari segi large bowel obstruction. Tadi small bowel obstruction, ni large bowel obstruction. Kita tengok kat sini. Obstruction dahu. Ni disebabkan kanser ataupun tumor contohnya. Okey. Okey, kat sini kita tengok sebagai pengenalan. Okey, although any portion of the colon may be affected obstruction usually occurs in the segment. Dia kata biasanya kalau small bowel obstruction ni biasanya berlaku, selalunya berlaku pada segment dia kata. Lepas tu dia kata cancer of the bowel ni, yang small bowel obstruction ni ataupun cancer ni adalah common causes dia kata. Cancer yang selalunya boleh jadi penyebab lah utama. Dan ada juga penyebab lain contohnya macam Wolff-Wallace, diverticular disease, inflammatory disorder, fecal infection pun sama juga. Yang fecal infection tu yang tadi tu lah, yang feces tu disebabkan diverticulum tu jadi fecal infection. Jadi pengumpulan feces tu yang kat belakang kan, yang nampak gambar tadi kan, yang tengok tadi kan, pun sama juga. Okey, ataupun constipation, nampak ni, colic abdominal pain. Colic ni sampai saya tak pernah tahu, tapi kalau colic memang patient memang sakit colic abdominal pain ni. Okey. Dia adalah satu usual manifestation of large bowel obstruction. Ini adalah tanda-tanda ataupun simptom yang biasanya ditunjukkan bilanya patient ada masalah dalam large bowel obstruction. Okey, the pain ni dikata is often deep and cramping. Dia kata severe ataupun continuous pain, main signal lah. Ini kita risau. Kata kalau severe continuous pain, main signal bowel ischemic ataupun possible perforation. Ini bahayalah pula kalau sampai severe continuous pain tu menunjukkan, kita boleh mungkin menunjukkan tanda-tanda signal bowel ischemic. Kalau ischemic kita tahulah, maksudnya blood flow, perjalanan darah, blood circulation tu tak sampai dengan baik menyebabkan ischemic, gangrene seterusnya lah. Okey, bahayalah perforation ni. Okey, dari segi patofisiologi lebih kurang sama macam explain tadi. Apa ni sama lebih kurang macam bowel obstruction jugalah. Kita tahu kan apa yang menyebabkan bowel obstruction tu, menyebabkan accumulation. Accumulation ni maksudnya pengumpulan intestinal contents. Isi kandungan, fluid ke, gas ke, atau menyebabkan terkumpul dalam large bowel obstruction ni. Okey, jadinya large bowel obstruction ni obstruction ni akan menyebabkan lead to severe distension dengan perforation. Macam tu Jadinya large bowel obstruction ni dia kata even if complete pun, tapi dia kata blood supply ni kadang-kadang boleh ada, masih ada lagi circulation. Tapi kalau jangka masa lama pun, dalam masa tempoh beberapa pun akan menyebabkan samalah ischemic, gangrene dan juga perforation. Menyebabkan kematian tisu pun boleh terjadi jugalah. Dia sangat bahaya juga Tengok gambar sama tadi kan. Okey. Okey, clinical manifestation dia. Okey, dia mungkin lebih kurang ataupun persamaan ada jugalah dengan diffuse ni. Beza ke sama Diffuse ni beza kan? Betul tak? Large bowel obstruction diffuse kan berbeza. Betul tak? Betul dah. Berbeza sikit kan? Betul kan? Orang tahu ke? Betul tak? Alif betul-betul. Okey.
Berbeza sikit daripada from small bowel obstruction lah. Okay, in that the symptom develop and progress relative slowly, dia kata. Lepas tu kalau patient yang obstruction in sigmoid colon ni ataupun rectum ni, dia kata biasanya constipation ni maybe the only symptom lah untuk beberapa hari, 4 days, dia kata. Okey, biasanya dia kata abdomen ni akan menjadi distended. Lepas tu kalau loop of large bowel become visibility outline to the abdominal wall and the patient has crampy lower abdominal pain. Kata sakit lower crampy or lower abdominal pain, dia kata. Lepas tu akan menyebabkan juga fecal vomiting develops juga. Kita tak nak jugalah. Sebabnya boleh menyebabkan symptom of shock may occur, boleh berlaku juga. Akhir sekali pun menyebabkan fecal vomiting develop. Sebab ini tak boleh nak pasingkan, tak boleh nak keluarkan. Ini sangat bahaya juga. Okey, ini contohlah gambar X-ray menyebabkan ni block ni dekat large bowel obstruction ni. Nampak kat sini. Ni contoh kata tengok macam yang diverticulum je, macam diverticulitis, diverticulum tu. Jadi kat sini dia akan sini okey, sini akan jadikan obstruction kat sini. Jadi doktor buat saya ni, nak baca X-ray. Lebih kurang macam tu lah ada idea lah you nampak kat sini Okey, nampak sini kat distended colon ni. Okay. Okey, lepas tu dia kata colonoscopy may be performed to medical management. Dari segi medical management ni, ini doktor akan decide prosedur apa ataupun investigate apa yang akan dilakukan lah. Dia kata colonoscopy may be performed to untwist and decompress the bowel, dia kata. Ni scostomy. Scostomy juga adalah surgical opening. Tapi ni saya tak pasti. Sepanjang saya bekerja sebelum ni, saya pernah jumpa ke tak scostomy ni. Tapi ada gambar nanti kat bawah ni saya tunjuk. Saya tak ingat dah masa kerja kat Dwi Intan dulu. Tak perasan saya ni benda ni. Dia kata scostomy ni adalah surgical opening is made into the cecum. Dia kata maybe performed for patient who are post surgical risk. Maksudnya nak buat surgical tu mungkin ada risiko-risiko. Jadinya untuk urgently need relief. Jadi untuk yang kita kata untuk cepat sekali untuk relief, dia kata from the obstruction ni, dia akan tetapkan scostomy dulu. Untuk membantu relief the obstruction tu. Okey, jadi dia kata the procedure provides an outlet for untuk releasing gas and small amount of drainage, dia kata. Okey, so kata adapter tube pun maybe used juga, digunakan juga untuk decompress an area that is lower in the bowel lah. Dia kata adapter tube ni. Jadinya however itu surgical resection to remove the lesion. Biasanya memang memerlukan surgical intervention jugalah kita kata. Dan kemungkinan dia kata memerlukan temporary ataupun permanent colostomy. Ini bergantung kepada keadaan pesakit. Sama ada perlukan sementara ataupun permanent. Permanent selama-lamanya colostomy itu. Ni anal anastomosis ni, maksud anastomosis ni macam kena kerat terus kena sambung. Macam itulah imaging dia. Gambaran kalau yang secara ringkas lah. Anastomosis ni macam kita kena buang bahagian tu, lepas tu bahagian yang ni mungkin kena sambung. Mungkin bahagian B, A, B, C, bahagian B ni kena keluarkan, kena buang. Jadi bahagian A ni kena sambung ke bahagian C. Itulah kalau gambaran ringkas ni pasal anastomosis ni. Ni juga mungkin diperlukan bergantung pada obstruction dan masalah ataupun komplikasi yang ada pada patient. Inilah scostomy tu saya kata. Tapi saya tak pasal saya pernah tengok tak ni kat Bintang masa TV dulu. Ni scostomy, scostomy. Tak kat sini, kat cecum ni. Ni contour tube ni. Ini kat dalam dia lah. Untuk gas ataupun fluid untuk at least boleh relief lah, relief symptom of obstruction tu. Okey, yang ni yang ileoanal anastomosis ni sangat. Okey. Ni yang ileoanal anastomosis tu ada sambungan lah. Mungkin kalau kolon tu kena buang ke dalam keadaan tertentu, mungkin jadinya semua intestine ni disambungkan pada ni tu anus lah. Bergantung pada keadaan patient lah semua ni dah. Okey, paralytic ileus ni maksudnya paralytic ileus ni dia berlaku apabila boleh menyebabkan intestinal blockage juga. Okay, in the absence of an actual physical obstruction. Ini disebabkan oleh malfunction in the nerve. Apa ini berkaitannya nerve and muscle in the intestine that impedes digestive movement. Maksudnya ketidakfungsian, malfunction
in the nerve, pada saraf dan juga muscle pada dalam usus tu, dia akan menyebabkan gangguan ataupun pergerakan usus tu. Ini menyebabkan salah satu blockage yang tadi yang functional tadi kan, yang nombor 2 tu. Okey, jadi ini dia akan a failure of transmission of peristaltic wave. Peristaltic wave dia pergerakan movement dalam usus tu. Akan menyebabkan kegagalan. Okey, disebabkan oleh neuromuscular failure. Stasis ni lead to accumulation of fluid and gas. Pasal stasis ni macam tak bergerak akan static macam tu kan. Okey, menyebabkan lead to accumulation of fluid and gas. Lepas tu distension, vomiting, absence bowel sound and fluid constipation. Lepas tu ada faktor juga post-op, boleh juga disebabkan oleh post-op, contohnya infection ke, reflux ileus ataupun metabolik. Okey, yang last sekali, nursing management. Okey, sebagai nurse, kita kena main peranan untuk monitor keadaan patient, simptom dia yang menunjukkan berlakunya patient itu mengalami ataupun ada menunjukkan tanda-tanda intestinal obstruction semakin teruk. Lepas tu kita juga kena provide emotional support, selesakan patient. Lepas tu kita kena administer, patient, kita tahu kan patient akan ada vomit contohnya. Kita kena administer lah IV intravenous fluid untuk bekalkan electrolytes as prescribed lah ya, tujuan dia. Lepas tu kalau patient condition tak respon pada non-surgical treatment, jadi kita ikutlah kalau doktor prepare ataupun plan untuk surgery. Jadi sebagai nurse kita kena prepare patient lah for surgery. Okey, lepas tu this preparation includes pre-operative teaching lah. Sama macam yang topik-topik lain tu, pre-op nursing management apa dia kan. Dari segi consent, lepas tu yang psychosocial lah, apa lagi dari segi deficit knowledge lah, anxiety lah, nutritional lah, fluid lah, pain lah. Lebih kurang macam tu saja, tak lari. Okey, lepas tu after surgery, ni sama juga. Kita tengok dari segi general abdominal wound care. Pain, wound care, lepas tu breathing patient, respiratory care patient macam mana. Ini semua adalah rutin post-operative nursing care. Sama macam sebelum ni yang saya explain sebelum ni pun sama juga. Dan colitis pun tadi ada kan yang post-op management. Sebelum dari segi appendicitis, diverticulitis, ada pre-op, post-op, pre-op, post-op. Ni pun sama juga. Dia tak lari. Dia punya dari segi management. Kalau kita tengok sini kan, after surgery, general abdominal wound care ataupun routine post-operative nursing care are provided. Okay. Alhamdulillah. Okey, tu untuk dua topik. Ini pun makan masa dah ni. Okey, ada apa-apa tak you all nak tanya kat saya? Okey. Mana sharing saya nak stop sharing. Okey. Okey, setakat ni macam mana? Rasa boleh catch up ke topik ni yang saya explain tu? Rasa boleh ke? Kalau misalnya tak boleh, ada sikit-sikit pun okey. Nanti lepas Boleh ni lah. boleh lah. Dia sebenarnya kalau tengok sekali mungkin tak nampak clear lagi. Mungkin you akan tengok 2-3 kali. Yang pentingnya you akan faham disease tu, kena tahu dia punya ada gambaran patofisiologi dia sikit-sikit. Lepas tu tahu risk factor dia, clinical manifestation dia, kalau ada complication dia. Lepas tu tahulah adik yang disebutkan medical management, surgical management. Lepas tu nursing management paling penting sekali, pre-op ke, post-op ke. Tu penting lah. Exam akan tanya benda tu biasanya. Benda-benda macam tu lah. Kan? Nursing management lah penting tu. Okay. Okay. Lepas ini Najimudin dah try ke? Najimudin? Najimudin ada ke ni? Okay, Najimudin ada ke? Ada madam. Okay, Najimudin dah try ke bila masuk shrink yang 10cc tu pada yang rice tube tu? Boleh tukar tak air dengan fluid, cecair? Boleh. Boleh lah. Boleh. Nanti kalau buat video yang feeding tu, jadinya mungkin sambungkan kat hujung tu dengan plastik bag plastik bag ke botol ke ikutlah mana-mana pun. Bagi saya plastik bag paling mudah lah. Nanti basah nanti. Boleh Boleh. Okey. Okey, ada soalan kat chat ni nanti saya cuba jawab nanti.
Cuba cari yang ni. Saya nak jawab dia, saya sekejap. Okey, yang lain okey ke? Ada masalah ke? Nanti ada seorang student tu dah WhatsApp saya, kesian dia tak tengok lagi video dia. Okey, semua ada ke kelas hari ni Syahir, Zulaika? Okey ke? Ya, semua ada buat. Fikir vomiting tu macam mana puan? Fikir vomiting tu maksudnya cecair ataupun bahan-bahan yang perlu didigestkan tu, kan dia tak boleh nak keluarkan atau nak passing nak keluarkan daripada apa ni? GI tract tu kan. Jadi bila muntah tu cecairan tu yang akan keluar. Jadinya kalau yang small bowel obstruction tu, contohnya kalau tu kemungkinan dia ada macam bile, mungkin dia akan buat keluar cecair yang macam warna kehijauan-hijauan ke, warna gelap ke, yang itu yang akan keluar. Yang kandungan tu akan keluar, kita akan muntahkan bahan benda yang tu daripada dalam yang apa? Dalam usus tu. Dan dari segi yang empedu ke apa ke, ada akan keluar benda tu. Itu maksudnya fecal vomiting tu. Sebab tak boleh nak, sebabnya blok kan, bila blok tu dia tak boleh nak turun kan.